Assalamualaikum dan selamat pagi Cikgu. Kepada peserta-peserta Game Changers My Competition, pagi ini kita akan bersama Dr. Joshua dalam workshop atau bengkel beliau bertajuk kajian tindakan. Untuk pengumuman cikgu-cikgu dan peserta semua, kajian tindakan ini hanya dibuat oleh 10 peserta teratas sahaja. Mr. Kiman, Encik Kiman telah pada workshop yang lepas, Mr. Kiman dah mention yang untuk fasa ini, cikgu hanya buat slide presentation kan. Untuk kajian tindakan ini hanya untuk 10 peserta teratas sahaja. Untuk fasa ini, cikgu semua tidak perlu membuat kajian tindakan, tetapi pihak Unimas dengan kerjasama Dr. Joshua ingin sharing this information with you guys supaya kita dapat this information untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Joshua untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan Dr. Joshua. Ya, terima kasih ya Encik Nas dan semua rakan-rakan guru lah ya. Kalau rakan-rakan guru nak buka kamera tu bolehlah untuk kita berkenalan lah cikgu ya. Sebelum itu saya buka saya punya PowerPoint dulu. Ya, boleh nampak PowerPoint saya cikgu? Boleh respon? Nampak ya? Okey, buat guru-guru lain, sekiranya guru-guru nak buka kamera boleh buka lah cikgu ya. Saya sangat mengalu-alukan lah dan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan guru yang hadir bersama pagi ini. Yang bersama saya di bilik gerakan di sektor pembelajaran sekarang ini ialah Cikgu Stalin, pegawai daripada unit sains sosial, dan juga Cikgu Ko daripada unit TMK dan juga KPP Cikgu Ong lah ya. Di kami daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ya cikgu-cikgu. So kami sangat gembira lah pagi ini kerana kita dapat meluangkan masa bersama. Walaupun kami tahu mungkin ada yang tengah bercuti ya. Jadi mohon maaf lah cikgu ya kerana terpaksa mengambil masa cikgu lah untuk sesi kajian tindakan pada pagi ini ya cikgu. So kalau cikgu ada soalan dan sebagainya nanti cikgu bolehlah ya type di ruang chat ya. Jadi walaupun tadi pihak Unimas maklumkan bahawa 10 yang terbaik nanti akan membuat laporan dalam bentuk kajian tindakan, tetapi saya rasa perkongsian saya pagi ini saya mau berharaplah dapat memberi manfaat ya kepada semua yang hadir. Sekarang ini 72. Sebab setiap tahun sebenarnya kita ada membuat pertandingan ataupun membuat kolokium lah kajian tindakan ini, khususnya di bawah EPRD ya, bahagian penyelidikan di KPM. Memang tiap tahun, bahkan ada juga agensi-agensi lain yang menganjurkan kolokium ya, simposium kajian tindakan dan sebagainya. Jadi itu banyak peluang untuk cikgu terlibat jugalah nanti. Selain daripada itu, kalau tidak bukan untuk pertandingan pun bagus jugalah untuk cikgu, mungkin satu hari cikgu nak mencuba kajian tindakan ini sebagai satu kaedah untuk cikgu menambah baik amalan ya, amalan. Sebenarnya kajian tindakan ini mudahlah cikgu ya untuk kita lakukan, untuk kita buat. Jadi pagi ini saya akan cuba dalam masa 1 jam ya. Kalau saya tidak akan lama lah, sebab saya tak mau ambil masa yang terlampau lama ya. Nanti kita pun letih lah dalam skrin ini cikgu. So saya akan ambil masa dalam 1 jam untuk saya terangkan dan bagaimanalah kita boleh mulakanlah kajian tindakan ini. Jadi untuk yang 10 yang terbaik nanti akan terus bersama saya juga sebab kita kena hasilkan laporan. Tapi untuk yang lain-lain, saya rasa perkongsian pagi ini mungkin dapat memberikan manfaat jugalah kepada rakan-rakan untuk cikgu terus terlibat dalam melaksanakan kajian tindakan di sekolah. Alright cikgu, saya Cikgu Joshua Kesley anak akun ya, merupakan pegawai di sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, merupakan penyelaras kajian tindakan di Negeri Sarawak ya. Mungkin yang pernah melihat saya ataupun pernah bersama-sama dengan saya dalam bengkel kajian tindakan. Apa yang saya kongsi pagi ini lebih kurang sama seperti sebelum-sebelum inilah sekiranya yang telah bersama saya, tapi
mungkin kalau ada soalan nanti cikgu boleh bertanya lah. Saya lebih suka kita ada sesi bersoal jawab lah cikgu ya, sekiranya ada kemuskilan. Contoh nanti kan, perlukah pre and post dalam kajian tindakan, soalan-soalan begitu. Kalau cikgu nak bertanya, saya sangat mengalu-ngalukan. Soalan-soalan begitulah ya kalau ada kemuskilan. Kalau saya tak dapat jawab cikgu, nanti pihak ini mas mungkin boleh bantu saya jawab. Ataupun saya bertanya dengan pihak di kementerian lah ya. So saya teruskan cikgu ya. So terima kasih kepada Unimas lah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk saya berkongsi berkaitan dengan kajian tindakan ini. So bengkel kita pagi ini dianjurkan oleh Pusat Gamifikasi ya Universiti Malaysia Sarawak. So terima kasih ya kepada Dr. JC bersama dia Dr. Fitri dan rakan-rakan di Unimas lah pagi ini ya. So saya teruskan cikgu ya. Alright, so saya nampak muka cikgu dari SJK Chong Hua Batu 4.5. Thank you cikgu kerana dapat bersama kami. Yang lain ini mungkin saya belum scroll nantilah. Kita akan bersua muka cikgu ya. So saya harap sesi saya tidak membosankan pagi ini ya, memberikan satu inspirasi lah sekiranya dapat untuk cikgu menjalankan kajian tindakan. Alright, saya mula. So ini adalah kandungan bengkel kita pada pagi ini cikgu. Saya akan mula dengan definisi kajian tindakan, kemudian saya akan pergi kepada ciri-ciri kajian tindakan, kemudian saya akan berkongsi sedikit apa perbezaan di antara kajian tindakan dengan kajian penyelidikan. Kemudian saya akan kongsi sedikit tentang proses, dan yang terakhir saya akan kongsi tentang template dan penulisan laporan. Jadi template dengan penulisan laporan ini tak banyak sangatlah sebab saya tak nak banyak dahulu, takut nanti cikgu terlampau banyak benda nak hadam kan, susah juga. So jadi saya akan fokuslah kepada beberapa perkara yang saya tunjukkan ini, ya definisi, ciri, perbandingan, proses dia iaitu ataupun kita sebut model lah ataupun kitaran dia itu ya. Dan yang terakhir sekali template. Template saya sudah sediakan untuk memudahkan cikgu bagi yang baru nak mula. Nanti saya tunjuk template itu supaya cikgu boleh mulakanlah kajian tindakan di sekolah cikgu. Template dia itu contoh. So kalau cikgu nak guna boleh guna nanti ya. So saya teruskan cikgu. Okey cikgu ya. Semua okey ya. Sehat. Oh okey. Cikgu SJK Chong Hua kata good. Sehatlah itu. Okeylah saya boleh teruskanlah cikgu ya. Alright, saya teruskan. Okey, sebelum saya mula, boleh tak cikgu tolong isikan maklumat ini, maklumat kesediaan peserta terhadap pelaksanaan kajian tindakan. Saya nak cikgu kalau boleh, cikgu pergi ke link yang saya bagi ini, kemudian cikgu tolong jawablah beberapa soalan di sana. Bukan soalan yang nak menguji minat cikgu, tidak, tapi untuk mendapatkan sejauh mana cikgu memahami kajian tindakan ini terlebih dahululah. Sebab saya yakin dalam ini mungkin ada otai-otai ataupun pakar-pakar sebenarnya. Jadi saya nak lihat dululah bagaimana keadaan peserta pagi ini. So boleh tolong jawab cikgu untuk soal selidik ini dalam https://bit.ly/kt Sarawak K1. So tolong sangat-sangatlah cikgu ya untuk cikgu mengisilah soal selidik saya ini. Okey, silakan cikgu. Saya bagi masa 1 minit lah untuk cikgu mengisi soal selidik saya ini. Tolong isikanlah cikgu ya, supaya saya boleh berkenalan dengan cikgu, boleh melihatlah bahagian mana yang perlu kita sama-sama nak bantulah. Alright cikgu, so mungkin boleh isi. Cikgu SJK Chong Hua yang ada saya nampak di gambar ni, boleh isi tak cikgu? Kalau boleh, mungkin cikgu boleh. Boleh, dia kata boleh. Okey ya. Yang lain ada masalah tak? Kalau ada masalah boleh bersuaralah cikgu ataupun type dekat ruangan sini. Kalau ada masalah untuk akses benda itu. Sebab semua ni saya nampak muka kaku je ni kan. Ada satu je yang tunjuk kamera. Ya, yang lain tu nampak bertutup. Tak apalah. Nanti semasa sesi bergambar harap cikgu sudilah ya buka apa nama tu, kamera cikgu itu. Bersama kita juga cikgu Miras ya, daripada unit TMK. So kami ada 4 orang di bilik gerakan sekarang ini di Jabatan Pendidikan Negeri lah, JPN ya. So dah cikgu. Belum lagi isi, belum siap mengisi.
Masih lagi membaca, cikgu. Ya. Alright, cikgu ya. Kalau bagi yang tengah mengisi itu terus mengisi, bagi yang apa namanya yang sudah siap mengisi itu kita teruskan lah ya. So saya teruskan kepada slide. Slide saya tak banyak, dia hanya beberapa saja. Oke, untuk pagi ini. Oke, saya teruskan cikgu. Alright, so ini soalan saya. Apa yang Anda paham ya tentang kajian tindakan? Jadi boleh tak peserta type di ruangan chat apa yang Anda paham tentang kajian tindakan? Boleh tak cikgu? Kan saya tidak mau saya seorang saja bercakap pagi ini cikgu. Kalau tidak nanti apa nama nampak tak baik juga saya seorang bercakap kan. Kalau boleh cikgu typekan apa yang cikgu paham tentang kajian tindakan. Boleh tak cikgu? Supaya saya boleh baca dalam ruangan chat ini. Ya. Apa yang cikgu paham tentang kajian tindakan? Right, so boleh tak cikgu type di ruangan chat? Kalau cikgu nak bercakap pun boleh, sangat dialu-alukan. Kalau rasa tak selesa nak bercakap, cikgu nak chat pun boleh. Saya tunggu jawapan nih cikgu. Oh, ada banyak dah. Sekejap, saya baca. Alright, oh ini dia, good. Oke, daripada cikgu mana dulu? Cikgu Jamie, cikgu Jamie Catalina. Menilai amalan kendiri. Okey, bagus cikgu. Cikgu Zarif mengatasi isu. Okey, good. Cikgu Pui Dan. Oh, ini mungkin isi maklumat kali. Cikgu Nifridaus, kajian untuk menambah baik kualiti PDP dalam bilik darjah. Okey, good cikgu. Nampaknya semua ni dah menguasai ini. Intervensi dalam menyelesaikan isu. Okey, Cikgu Amirul, terima kasih. Cikgu Ariona mengenal pasti masalah pembelajaran murid dan menghasilkan bahan intervensi untuk membantu mengatasi masalah itu. Okey, good cikgu. Cikgu Jamie, saya Cikgu Lila Inta. Oh, okey, Cikgu Lila. Daripada SMK Kemenang, suatu penyelidikan oleh guru untuk tambah baik amalan PDPR. Oh, ini spesifik kepada PDPR. Alright, ada lagi cikgu yang nak memberikan pandangan. Semua pandangan cikgu kita sangat hargai. Betul ya, tak ada masalah. Nampaknya semua itu betul. Kalau cikgu nak bercakap pun boleh. Alright, so nampaknya semua cikgu dah menguasai ini. Senanglah kerja kita pagi ini ya. So kita tak akan ambil masa yang lama lah. Alright, so cikgu, terima kasih kepada yang telah menjawab tadi ya. Alright, saya teruskan. Oke, ini definisi kajian tindakan sebenarnya cikgu. Saya ambil pendek. Sebenarnya ada banyak definisi kajian tindakan, tetapi ini definisi yang saya ambil yang petik daripada yang IPRD telah bersama-sama dengan kita dalam tahun lepas, yaitu kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inquiry, refleksi, kendiri. Itu penting cikgu. Inquiry, refleksi, kendiri yang dilakukan oleh pengamal pendidikan, guru ataupun pendidik ataupun pentadbir dalam situasi sosial mereka. Maksud perkataan inquiry, refleksi, kendiri ini cikgu ialah kajian tindakan ini sebagai satu kajian yang saya boleh katakan perkataan menerobos. Itu bahasa mudahnya lah. Kita menerobos diri kita. Mereflect, maksudnya kita menerobos lah ya, ataupun mencermin diri kita. Contohnya kan saya mengajar mata pelajaran pendidikan moral, contoh katakan. Saya melihat pelajar saya tak faham. Dari segi latihan mereka, bila saya buat kuis, pelajar tak dapat jawab. Jadi saya akan membuat refleksi kendiri, yaitu menerobos diri saya. Kenapa pelajar ini tak dapat jawab? Apa latar belakang murid ini? Itu soalan-soalan refleksi kendiri itu. Apa yang setelah buat? Apa teknik saya? Apa strategi saya? Itu dia. Jadi kajian tindakan ini, cikgu, satu kajian yang bukan mengkaji orang lain. Tetapi pengkaji itu mengkaji diri dia sendiri. Apa yang dia kaji yaitu amalan itu. Amalan itu adalah tugas hakiki kita. Contohnya kalau guru, dia mengkaji amalan PDP-nya sendiri. Kalau guru lah, kalau kami di JPN, sudah semestinya kami mengkaji amalan kami, yaitu bagaimana kami mengurus. Begitu juga dengan pengetua ataupun PK, pihak pengurusan. Mereka mengkaji tentang amalan mereka.
So itu penting cikgu. Jadi kajian tindakan kita bukan kaji orang lain, tetapi kita mengkaji amalan kita. Itu beza dia, sangat penting cikgu. Jadi dia melibatkan inquiry. Inquiry maksudnya rasa bertanya itu, rasa nak menerobos itu, perkataan menerobos itu, menerobos diri itu. Ya, itu maksud kajian tindakan. Untuk melaksanakan tindakan praktik, yaitu kita namakan intervensi. Itu penting, perkataan intervensi itu. So dalam kajian tindakan kita guna pakai perkataan intervensi. Ya, untuk apa? Nah, ini penting. Untuk menambah baik atau meningkatkan kualiti amalan kita. Nah, kalau guru-guru betul jawaban cikgu tadi, untuk meningkatkan keberkesanan PDP kita. Meningkatkan amalan kita lah, tanggung jawab kita lah, tugas hakiki kita. Dan meningkatkan kefahaman kita tentang amalan itu. Apabila kita membuat kajian tindakan, itu akan menjadikan kita lebih paham tentang tugas buat kita. Lebih peduli akan tugas buat kita. Kenapa pelajar ini tak faham? Apa yang saya telah buat? Apa strategi saya guna? Kemudian saya fikir bagaimana saya boleh menyelesaikan isu ini? Bagaimana saya boleh tingkatkan amalan saya? Contohnya amalan cikgu menyoal katakan. Contohlah cikgu. Cikgu menyoal tetapi murid tak faham. So adakah murid itu tak faham ataupun cara kita menyoal itu yang membuatkan murid itu tak faham? So sebagai seorang pengkaji kita akan mengkajilah amalan itu betul tak cara kita menyoal. Dan kita buat satu intervensi. Lepas itu dengan membuat intervensi itu dengan harapan amalan menyoal kita itu, menyoal itu kan menjadi lebih baik. Pelajar lebih paham akan soalan kita. Itu dia cikgu. So perkataan yang merah-merah ini penting. So paham bersama bahwa kajian tindakan adalah inquiry, refleksi kendiri untuk 2 perkara, 3 perkara. Untuk buat intervensi bagi tambah baik, tingkat kualiti, tingkat kepahaman. Tentang apa? Tentang amalan. Amalan yaitu tugas hakiki kita. Nah, itu saya tekankan tadi. Kajian tindakan bukan mengkaji orang lain. That's why kajian tindakan kita tidak ada populasi, kita tak ada sampel. Dan kita tidak membuat generalisasi. Itu penting. Itu penting. Nanti saya tunjukkan apa beza di antara kajian tindakan dengan kajian konvensional yang lain-lain itu. Yang kita biasa buat di peringkat master ataupun PhD ataupun semasa kita ijazah sarjana muda dahulu. So jadi kajian tindakan ini mudah cikgu. Kita kaji diri kita ya, kita bukan kaji orang lain. Kaji diri maksudnya kaji amalan kita lah, tugas buat kita, tugas hakiki kita. So itu definisi. Ada soalan cikgu? Nah, kalau tak ada soalan saya teruskan ya. Itu dari segi definisi dia. Dari segi ciri-ciri dia cikgu, ini ciri-ciri kajian tindakan. Oke? So kajian tindakan ini dilakukan dalam konteks tugas seharian kita. That's why saya kata tadi, kajian tindakan ini mengkaji amalan kita, amalan pengkaji itu sendiri. Contoh kalau cikgu mengajar mata pelajaran sejarah, cikgu akan mengkaji mata pelajaran sejarah. Dan kelas yang cikgu ajar sendiri, murid cikgu sendiri yang terlibat sebagai kumpulan sasaran dalam kajian tindakan cikgu. Itu penting, dilakukan dalam konteks tugas harian kita. Kalau pengetua, dia terlibat dengan kepimpinan. Kalau PK, contohnya masalah disiplin murid. Murid yang suka menconteng tandas, katakan. So dia kena selesaikan isu itu sebagai seorang PKM. Katakan begitulah cikgu ya, dilakukan dalam konteks tugas harian. Nomor 2, kajian tindakan ini boleh dibuat secara individu atau berkumpulan. Apa maksud berkumpulan? Berkumpulan bukan bermaksud saya kenal cikgu, sekarang bersama kita cikgu Patri juga, cikgu Ko, tadi kan cikgu Stalin, saya kenal mereka, jadi saya masukkan nama mereka. Bukan macam tu cikgu. Bukan macam kita, sebab dia kawan saya, sebab dia guru yang saya kenal, maka saya bawa dia. Dia tidak seperti itulah. Dilakukan secara berkumpulan maksudnya begini. Saya guru bahasa Melayu tingkatan 4E. Rekan saya Cikgu Stalin tadi guru tingkatan bahasa Melayu tingkatan 4C. Kami dua sama-sama guru mengajar bahasa Melayu tetapi belanan kelas lah. Saya tadi 4E, Cikgu Stalin 4C. Jadi satu masa itu saya pergi ke kantin sekolah. Semasa di kantin sekolah saya berbual dengan Cikgu Stalin. Saya beritahu Cikgu Stalin, tadi murid-murid saya
bila saya mengajar pendahuluan kerangan, mereka tak dapat buat. Kemudian Cikgu Stalin berkata, masalah Cikgu sama dengan masalah saya. Di murid 4B pun sama Cikgu, dia kata. Maka itu bermaksud saya dengan Cikgu Stalin bolehlah bersama-sama untuk membuat satu kajian tindakan berkaitan bagaimana nak meningkatkan menulis pendahuluan kerangan dalam kalangan murid tingkatan 4. Itu maksudnya berkumpulan. Ya, sama-sama lah. Kami berdua bersama-sama menghadapi masalah itu dan kami dua bersama-sama bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nombor 3, dilakukan secara langsung oleh pengkaji. Kita sendiri yang buat, Cikgu. Kita sendiri kaji, kita sendiri rancang, kita sendiri buat tindakan intervensinya. Ya. Kalau kajian yang lain itu mungkin dibuat oleh pensyarah. Ya. Mungkin dibuat oleh pihak universiti, orang-orang lain, ya. Manakala yang buat itu yang dikaji itu mungkin orang lain pula. Jadi dia begitu. Tetapi untuk kajian tindakan kita terlibat secara langsung. Menggunakan kaedah refleksi kendiri. Tadi saya sudah sebut, ya. Dia ada soalan-soalan refleksi kendiri. Nanti saya tunjukkanlah bagaimana kitaran itu. Dan nomor 5, dilakukan secara sistematik. Sistematik disebut itu namanya kajian tindakan. So jangan takut dengan perkataan kajian, Cikgu. Salah satu yang saya selalu terima, kenapa rakan-rakan tak nak buat kajian tindakan kerana perkataan kajian itu. Sebenarnya kajian ini adalah satu proses yang dilakukan secara sistematik. Maksudnya kita ada mendapatkan data, menganalisis data, membuat interpretasi dan menghasilkan laporan. Itu sebenarnya maksud kajian. Jadi jangan takut dengan perkataan kajian. So kajian ini tidak susahlah sebenarnya, Cikgu, ya, boleh dilakukan, khususnya kajian tindakan ini. Sebenarnya Cikgu dah buat benda ini di sekolah sebenarnya. Kalau Cikgu, saya rasa Cikgu perasanlah sudah dibuat, cuma seperti kawan saya kata, cuma bagaimana kita nak selarikan dia, nak tulis dan sebagainya, ya. Dan nomor 6, dilakukan secara berterusan. Maksud dia kalau walaupun intervensi Cikgu itu berjaya kan, dan objektif Cikgu tercapai, tetapi mungkin kohort tahun depan murid lain dia tak dapat. Jadi so kitaran kajian tindakan itu, proses membuat kajian tindakan itu, Cikgu, saya nak jawab tidak ada kesudahan. Itu maksudnya. Tak ada henti. Dilakukan berterusan. Selagi kita bergelar guru itu, selagi itulah kita boleh meneruskan kajian tindakan kita. Ya. Gelung itu, sebab itu gelung dia berpusing, Cikgu. Tak ada kesudahan. Ya, sebab kita percaya dan yakin setiap murid kita, setiap isu di sekolah, ada banyak isu. Isu dia memang berbeza-beza, kan, Cikgu? Alright, itu ciri-ciri kajian. So, saya sudah sebut 2. 1 definisi tadi, 2 ciri-ciri dia. Ya, so kalau ada soalan, Cikgu boleh bertanya dan kemukakan soalanlah, Cikgu, untuk definisi dan ciri. Ya, ada tak? Kalau tak ada, kita teruskanlah, Cikgu. Ada tak yang nak bertanya? Tak ada. Cikgu dah giling kepala dah, maksudnya fahamlah tu kan. Encik Nas faham? Encik Nas ada soalan ke? Kalau nak bertanya soalan boleh jugalah, ya. Ataupun nak membantu saya boleh jugalah, rakan-rakan di Nimas, ya. Kalau ada nak membantu menerangkan dan sebagainya, saya tamat terbukalah, saya pun belajar jugalah, ya. So kalau rakan-rakan ada nak tambah baik, saya amat mengalung-alungkanlah, khususnya daripada pihak di Unimas, ya. So terima kasih, ya. So kalau tak ada, saya teruskan. Ini kenapa kajian tindakan itu penting, Cikgu? Kenapa kita di jabatan, ya, di kementerian sekalipun, di bahagian IPRD, di JPN, di PPD, kita beria-ia untuk membudayakan kajian tindakan ini, Cikgu. Mula daripada tahun berapa tu, Cikgu Stalin? Saya lupa. 2021, tahun lepas. Ada 661 orang peserta, Cikgu, ikut kita tahun lepas. Dari semua 30 PPD tahun lepas. Kenapa, Cikgu? Kerana kita percaya dan yakin kajian tindakan ini dapat membantu Cikgu dalam mengenal pasti masalah proses PDP secara terancang dan sistematik. Kami di pihak luar, Cikgu. So, Cikgu di sekolah yang lebih memahami masalah itu.
Cikgu lah yang lebih tahu pelajar, cikgu lah yang lebih paham pelajar itu. So cikgu mempunyai kuasa mutlak sebenarnya untuk mengenal pasti masalah dan seterusnya menyelesaikan isu itu. Ya, so saya sebenarnya kami di pihak JPN ini kita hanya dapat melihat mungkin tak dapat seperti cikgu di sekolah, sebab cikgu di sekolah ini cikgu yang bersama murid, cikgu lebih tahu keadaan murid itu. Jadi alangkah sesuainya untuk cikgu yang cuba untuk mengatasi masalah-masalah ataupun isu-isu di sekolah tanpa terlalu bergantung kepada pihak luar. Maksudnya di situlah. Jadi dengan kajian tindakan ini itu dapat membantu sekolah, membantu cikgu untuk mengatasi masalah ya secara terancang dan sistematik. Sebab dia ada kitaran itu cikgu. Yang kedua, ianya dapat menjana idea cikgu, menjana idea, kaedah, strategi macam-macam lah ABBM yang baharu, yang berbeza untuk mengatasi masalah. Kajian tindakan ini, of course, dia boleh menjurus kepada inovasi, tetapi tak semestinya. Maksud saya, dari kajian tindakan ini boleh menghasilkan inovasi, tetapi sebenarnya tak semestinya lah, sebab kajian tindakan ini dia lebih ke intervensi. Tetapi kadang-kadang intervensi itu boleh menjadi inovasi. Paham maksud saya, cikgu ya? Itu maksud saya. So sebenarnya kajian tindakan dan inovasi dua benda yang berbeza. Jangan kita keliru lah, cikgu ya. Tetapi kajian tindakan ini boleh menghasilkan inovasi, tapi tak semestinya lah, sebab kajian tindakan ini lebih kepada intervensi. Alright, cikgu. Yang kedua, dia membaiki amalan. Membaiki amalan. Itu saya tak nak sebut lah. Saya sudah sebut beberapa kali. Saya takkan ulang lah. Dia membaiki amalan kita lah, cikgu. Menjadikan kita lebih efektif dan sebagainya dalam mengurus, dalam aspek tugas kita lah di sekolah itu. Ya, dan meningkatkan kompetensi, keyakinan, kolaborasi. Ini apabila cikgu cuba untuk terlibat dalam menyebar luas kajian cikgu. Tadi tahniah kepada 70 berapa Encik Nas ya, saya pun lupa dah. 78 78 orang guru ya, yang berani ya mendaftarkan diri untuk terlibat dengan gamifikasi ini, pertandingan game changer ini. Saya mewakili rakan-rakan di sektor pembelajaran mengucapkan berbanyak-banyak tahniah kepada semua rakan guru ya yang telah mendaftarkan diri untuk terlibat dalam games changer competition ini. Jadi tahniah cikgu. Ini yang kita nak ya. Kita nak angkat cikgu-cikgu kita ni. Saya percaya dan cukup yakin cikgu kita cukup kreatif sebenarnya di sekolah. Sekarang masanya untuk kita tonjolkan, untuk kita angkat guru-guru kita ini ya. Supaya orang lihat oh Sarawak mempunyai talent ya. Itu namanya talent. Talent yang luar biasa ini. So, jangan rasa segan cikgu. Jangan rasa tu nanti. Teruskan ya. Walaupun tak terpilih 10 yang terbaik tak apa. Tahun depan cuba lagi. Cuba lagi ikut. Cuba terlibat dengan kajian tindakan. Cuba terlibat dengan simposium dan sebagainya. Kerana itu akan kita boleh berkolaborasi ya. Meningkatkan keyakinan kita apabila kita present kan di peringkat pertandingan antarabangsa kah, di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Cikgu ya. Itulah kepentingan lah kajian tindakan lah yang saya dapat lihat lah. Beberapa aspek ini dapat membantu cikgu-cikgu kita. Alright, cikgu ya. So saya teruskan. Okey, ini penting. Ini penting. Sebab pengalaman saya sebagai seorang panel pemerhati ataupun sebagai panel hakim lah, juri lah, maksud saya, juri kajian tindakan. Saya selalu nampak kekeliruan ini berlaku di kalangan peserta-peserta. Mereka kata kajian tindakan, tetapi bila ditengok-tengok, macam bukan kajian tindakan. Ada yang seperti dah kajian eksperimental pula saya nampak. Ada yang seperti kajian tinjauan pula. Jadi sangat penting cikgu untuk kita tahu perbandingan di antara action research ini dengan conventional research ini ya. So apa beza kajian tindakan dengan kajian penyelidikan? Kajian penyelidikan ini banyak cikgu ya. Contohnya kajian tinjauan, kajian eksperimental, kajian case. Banyaklah cikgu, saya tak dapat nak sebut ini. So, apa beza dia dengan kajian tindakan? Nomor satu cikgu, kajian tindakan ini mudah. Sebab itu saya sebut tadi. Kajian tindakan dia mengkaji diri amalan PDP kita sendiri. Kalau guru PDP lah, kalau pengetua dan sebagainya pengurusan.
Tetapi untuk kajian penyidikan yang lain, dia menghasilkan dapatan ilmu baharu. Bagi yang ambil master atau PhD ataupun di peringkat sarjana muda dulu, paham apa maksud ini. Maksudnya kita kena contribute kepada knowledge itu. Kita mungkin menguji teori, kita mungkin memperkenalkan model-model baru, memulai ubah yang baru, itu kajian penyelidikan. Tetapi untuk kajian tindakan tidak, cikgu. Kita hanya bertujuan menambah baik amalan kita sendiri. Jadi dia mudah. Sebab itu dia sampai 2-3 bulan, dia sudah lengkap. Tapi untuk kajian penyidikan ini dia ambil masa lama. So kita nak, ialah banyak benda yang kita kena buat. Itu dari segi tujuan. Dari segi reka bentuk, dia boleh diubah sesuai kalau kajian tindakan ini. Boleh diubah sesuai dalam gelungnya itu. Tapi untuk kajian penyidikan, prosedur dia telah ditetapkan. Contohnya kajian tinjauan kan, cikgu kena ada populasinya, cikgu kena ada sampelnya, sampel rawak, tak rawak, macam-macam. So, saya tak nak sebutlah itu, panjang cerita dia, cikgu. Jadi, mudah, kajian tindakan ini mudah, ya, berbanding dengan kajian penyelidikan. Yang nombor 3 ini pun satu penyebab lah kenapa rakan-rakan tidak berapa suka dengan nak buat kajian ini. Kerana kajian literature. Kajian literature maksudnya kita membuat tinjauan kepustakaan itu maksudnya, cikgu. Untuk kajian tindakan, dia tidak menjadi keutamaan. Tetapi boleh. Tapi kita kena juga rujuk kepada literature. Sebab bila kita nak membuat intervensi, contohnya cikgu nak buat gamifikasi nanti kan, semua yang terlibat dalam sini akan membuat games kan. So, nanti saya percaya minggu lepas Encik Kiman dengan Profesor Madya Dr. Fitri dan Dr. Jesse nanti mungkin ada sebut-sebut beberapa teori gamifikasi itu. Itu penting untuk dijadikan sebagai panduan cikgu dalam membuat game cikgu itu. Walaupun saya tulis di sana tidak menjadi keutamaan, tetapi kita perlu juga merujuklah literatur ini untuk kita mendapatkan idea cikgu. Penting juga literatur ini, tapi taklah menjadi keutamaan seperti kajian penyidikan yang lain. Kalau kajian penyidikan lain, of course lah kita kena buat satu bab kan, bab 2 tu cikgu. Masih ingat tak yang bagi yang ambil sedang belajar ni kan, bab 2 itu. Apa nama, literature review itu kan. So, untuk kajian tindakan, dia tidak menjadi keutamaan. Okey, bagaimana dengan sampel? Sampel cikgu adalah murid yang kita ajar sendiri. So, nanti cikgu yang terlibat dalam kajian tindakan ini, sampel cikgu adalah murid yang cikgu ajar. Ya, yang cikgu ajar dalam kelas cikgu. Tapi kalau kajian penyelidikan, sampelnya dipilih melalui teknik persempelan. Ada banyak teknik persempelan ini, persempelan rawak, ada banyak di bawah persempelan rawak, persempelan tak rawak pun ada banyak juga di bawah, ada beberapa teknik di bawahnya itu. Tapi untuk kajian tindakan senang saja. Kita guna perkataan kumpulan sasaran lah selalunya. Kumpulan sasaran iaitu murid yang kita ajar. Mudah, cikgu. Analisis data, data apa yang kita perlukan? Jadi untuk kajian tindakan, jangan risau, kita hanya gunakan statistik deskriptif sahaja. Paham deskriptif, cikgu? Saya bagi contohlah, markah murid. Markah murid. Purata markah murid. Apa nama itu? PBD murid, TP murid itu kan, tahap penguasaan murid. Itu data-data yang kita boleh guna pakai. So, mudah. Kita boleh guna pakai contohlah buku latihan murid. Di situ ada kerja murid, hasil kerja murid, cikgu boleh ambil gambar. Itu data. Ataupun markah ujian bulanan murid, markah kuis murid, itu data. Data statistik deskriptif. Tapi kalau kajian penyelidikan, dia kena ada data deskriptif dan inferensi. Inferensi maksudnya contohlah t-test, kolerasi, ada banyak cikgu. Kenapa kita buat inferensi? Kerana kita nak membuat generalisasi. Generalisasi kepada populasi berdasarkan sampel tadi. That's why kajian penyelidikan dia ada inferensi. Tetapi untuk kajian tindakan, kita tak buat statistik inferensi. Jangan buat t-test, jangan tidak. Kita tak buat benda-benda itu cikgu. Kerana kita tak membuat generalisasi. Kita hanya sampai ke statistik deskriptif sahaja. Mean, markah murid ialah mean kan, median mode, itu contoh-contoh statistik deskriptif lah cikgu. Sebab itu penulisan laporan kajian tindakan mudah. Dia seperti kita bercerita lah cikgu, tapi dalam bentuk akademik. Kalau kajian penyidikan, of course dia ada
ada bahasa-bahasa dia lah yang kita pakai signifikan dan sebagainya. Tapi untuk kajian tindakan taklah kita guna perkataan seperti itu. Dia mudah sebenarnya. Nantilah kita tengoklah cikgu contoh-contoh laporan itu. Dia mudah cikgu untuk cikgu buat. That's why saya kata cikgu dah buat benda ini sebenarnya. Nanti saya harap apa yang saya sampaikan pagi ini memudahkan cikgu lah untuk membuat kajian tindakan ini. Pengkaji dia cikgu lah, guru lah ya. Tapi kalau kajian pendidikan tak semestinya guru. Mungkin lecturer, mungkin organisasi lain yang buat kajian dan sebagainya. Alright cikgu, so saya tak mau lama dekat sini, saya harap di sini cikgu dapat memahamilah. Kemudian yang seterusnya intervensi. Intervensi boleh diubah sesuai untuk kajian tindakan. Tapi untuk kajian penyelidikan, ianya ditetapkan dan dikekalkan di sepanjang kajian. Cikgu ya. So untuk kajian tindakan boleh diubah sesuai. Nah, contoh cikgu perkenalkan intervensi A. Tak berjaya. Cikgu ubah balik adjektif dan ubah balik intervensi yang lain. Sehinggalah masalah itu dapat diselesaikan. Kalau kerja penyidikan dia lain, dia ditetapkan. Contoh kalau eksperimental kan kita ada rawatan dia, ditetapkan rawatan itu. Untuk OKAM dia menyelesaikan masalah. Ingat cikgu, kajian tindakan adalah berkaitan dengan improvement. Perkataan improvement itu penting. Menyelesaikan masalah, to improve. Improve itu meningkatkan lah, meningkatkan ataupun menambah baik. Itu outcome dia, amalan kita sendiri di bilik darjah dan kemenyediaan murid. Ada dua di sini. Satu diri kita, dua murid itu tadi, kemenyediaan murid itu. Itu penting untuk kajian tindakan. It's about improvement, to improve. Kita punya amalan, to improve kita punya pelajar, student, pencapaian mereka, kemenyediaan mereka. Tetapi kajian penyidikan dia menghasilkan inovasi ataupun teknologi baru. Dan yang penting cikgu, kajian tindakan kita tak membuat generalisasi. Maksudnya di sini ialah kajian tindakan di sekolah cikgu SJK Chonghua Batu 4,5. Mungkin saya tak dapat generalisasikan kepada sekolah saya maksudnya. Tetapi kajian cikgu SJK Chonghua itu boleh menjadi rujukan dan panduan kepada saya. Sebab masalah saya dengan masalah sekolah SJK Chonghua ini mungkin tak sama. Sebab itu saya tak boleh membuat generalisasi. Tapi kalau kajian penyidikan yang lain, kita membuat generalisasi kepada populasi berdasarkan sampel. Ingat cikgu ya, so kajian tindakan kita tak membuat generalisasi. Sebab itu kita tak ada populasi. Ya, right cikgu ya. So mudah cikgu ya. So saya harap cikgu paham. Dan di sini cadangan kajian dia lebih kepada menambah amalan. Kalau kajian penyidikan menyumbang kepada bidang ilmu, contribution to knowledge itu yang saya sebut tadi. Tapi kajian tindakan mudah. Dia menambah baik amalan kita, meningkatkan amalan kita. So paham cikgu ya, beza di antara kajian tindakan dengan kajian penyelidikan. Mudah cikgu. So saya harap dia tidak ada isu lah. Alright cikgu ya. So saya teruskan lagi. Nantilah baru saya ada soalan. Saya habiskan dulu bagian part-part teori-teori ini cikgu ya. Saya terpaksa sebutlah supaya cikgu dapat tangkap apa beza benda-benda ini. Sebab penting jugalah, sebab saya takut kita keliru ya antara kajian tindakan dengan kajian penyelidikan. Right cikgu. Ini saya sudah pergi ke proses ini. Tak lama lagi kita akan tamatlah. Proses. So ini proses. Kita run dia cikgu. So dalam kajian tindakan ada banyak model. Saya tak nak sebutlah cikgu. Salah satu model yang sangat popular adalah Chemist and McTaggart. Itu selalu disebutlah. Ada lagi model-model lain. Model NIF, macam banyak model cikgu. Itu terpulang dengan cikgu untuk memilih model itu ataupun proses itu. Tak ada masalah. Untuk Negeri Sarawak tahun lepas kita gunakan proses ini. Kalau cikgu ada proses lain selain daripada ini, cikgu nak guna, boleh, tak ada masalah. Ini sebagai satu panduan sahajalah. Ya. So untuk proses kajian tindakan di bawah IPRD dan disambut oleh kita di UPN, kita gunakan proses ini. Ini itu kita run dia maksud saya. So proses ini penting. Kenapa proses ini penting? Karena ini untuk panduan, untuk sebagai metode kita cikgu. Metodologi kita untuk kita menjalankan kajian tindakan ini. So saya sebut tadi ada banyak model kan. So cikgu boleh pakailah mana-mana model yang bersesuai dengan cikgu. Ya, tapi ini salah satu model jugalah. Mungkin cikgu nak guna pakai ini pun boleh, tak ada masalah. Kita ada banyak model. Kadang-kadang ada yang reflect dulu. Tetapi untuk ini kita mulakan dengan perhatian dulu cikgu.
Apa itu pemerhatian nanti saya sebutlah. Dari pemerhatian kita membuat refleks. Dari membuat refleks kita akan merancang, dari kita merancang kita akan membuat tindakan. Sebenarnya ini sudah cikgu buat sebenarnya. Tiap-tiap hari cikgu memerhati. Maksud saya bila cikgu mengajar kan. So that's why kajian tindakan ini sebenarnya bukan benar barasingan cikgu. Sebab ada orang kata, alah dia menjadi beban. Bukan. Kajian tindakan ini dia boleh dilakukan, dia sebenarnya dalam PDP itu sendiri. Sebab kalau cikgu tengok kan, dalam kelas kita memerhati. Kita membuat refleks. Dalam RPS kita membuat refleks. Kita merancang. Dalam RPS kita pun merancang. Tindakan. Dalam kelas kita mengajar. So benda ini memang dalam proses PDP kita. So dia bukan benda baru. Dia bukan benda berasingan. Tidak cikgu. Dia berjalan seiring dengan PDP kita. Ya, so dia mudah cikgu ya. So ini prosesnya cikgu ya. So apa yang dikata dengan pemerhatian, apa yang dikata dengan mereflek, ini satu kitaran yang lengkap lah cikgu ya. Merhati, mereflek, merancang, melaksanakan tindakan, membuat pemerhatian semula, mereflek semula. Ini satu kitaran lengkap. Oke cikgu, yang nomor 1 itu. Bila kita membuat kajian tindakan, kita mula dengan membuat pemerhatian dahulu. Buat pemerhatian dulu, itu proses pertama cikgu. Apa itu membuat pemerhatian? Membuat pemerhatian maksudnya kita menghormati isu dalam bilik darjah kita. Dan kita perihalkan apa yang berlaku. Apa yang kita perhati cikgu? Kita boleh perhati satu, markah murid. Markah pencapaian mereka. Di sekolah kita ada membuat ujian kan? So cikgu perhati. Cikgu contoh 30 orang murid. Cikgu lihat. Oke, murid 1 gagal. Murid 2 gagal. Dalam 30 itu 18 gagal. Itu yang cikgu perhati. Oh, 18 gagal ini. Dari 30, 18 orang gagal. Contohlah, itu yang cikgu perhati. So, data dia senang, cikgu. Data dia sudah ada di sekolah sebenarnya. Tak perlu kita pening-pening dengan data ini. Banyak data di sekolah. Yang saya sebut sebagai small data di sekolah. Data kita banyak di sekolah, cikgu. Data SEGA lah, data PBD kita lah, macam-macam. Data apa lagi? Psikometrik kita, banyak data kita, cikgu. Bahkan ujian bulanan kita pun banyak kan, ujian apa tuh, ujian tropikal ya, tropikal itu data, topik, ujian topik. So itu perkara yang kita boleh perhatikan. Perhatikan maksudnya kita kenal pasti. Oh dalam 30 orang ini 15 gagal. Ali 10 markah dia, Abu 20. Itu maksudnya kita perhati. Selain daripada memperhatikan markah mereka, kita boleh perhatikan keadaan fisikal mereka. Maksudnya apabila cikgu mengajar, contoh kan dalam kelas itu 30 orang. Cikgu nampak 2 orang. Macam tak berminat, dia macam bosan, dia menguapkan. Dia bermain kan, dia tak beri perhatian. Itu kita catat. Oh, semasa saya buat PDP tadi saya melihat A dengan B ini tak mengambil perhatian. Kita boleh catat dahulu. Kemudian kita boleh perhatikan sikap murid juga. Ini adalah beberapa perkara yang kita boleh perhatikan. So kajian tindakan ini kita ada isu, lepas isu itu kita buat pemerhatian cikgu. Apa yang kita perhatikan? Markah, keadaan murid, sikap murid. Kemudian kita catatlah ya. Itu yang pertama, membuat pemerhatian. Yang nomor 2 cikgu, selepas kita membuat pemerhatian, kita akan mereflek. Kenapa mereflek? Karena kita nak kenal pasti punca isu. Dalam kita mereflek, sebab itu kajian tadi inquiry refleksi kendiri. Kita kena ada soalan inquiry kendiri. Contoh tadi kan, cikgu lihat 10 daripada 30 murid ini gagal. Sebagai seorang penyelidik, maka cikgu akan buat soalan. Contohlah, apa latar belakang murid ini? Mengapa berlaku masalah ini? Apa strategi yang saya telah buat selama ini? Dan yang paling terakhir sekali, bagaimana saya nak menyelesaikan masalah ini? Itu penting. Perkataan bagaimana itu penting. Itu masuk refleks. So kajian tindakan kena ada soalan-soalan inquiry ini. Kenapa? Untuk membantu cikgu membuat refleksi. Sebab kajian tindakan cikgu kita bukan mencari salah orang lain. Tapi kita nak menerobos. Apa kata menerobos tadi kan? Kita nak menerobos. Sebab kita nak tingkatkan amalan kita cikgu. Bukanlah saya sebut kita salahkan diri kita. Tidak. Tetapi kita nak menerobos.
apa lagi yang boleh saya buat untuk saya menjadi lebih baik dan pelajar saya dapat menguasai benda ini. Itu penting. That's why reflect itu sangat penting. Bahagian reflect ini sangat penting, cikgu. Selalunya bila saya menjadi juri, bahagian reflect penting kepada saya. Sebab bahagian reflect ini di tengah-tengah pemerhatian dan merancang. Kalau kita tidak reflect dengan baik, perancangan kita dan seterusnya akan bermasalah. Sebab kita tak tahu punca isu itu dekat mana. Punca itu adakah disebabkan strategi saya kah? Punca itu disebabkan oleh bahan mengajar saya kah? Teknik saya kah? So kalau dia disebabkan oleh bahan bantu belajar, maka saya akan merancang BBM. Macam itu. That's why merancang itu penting, cikgu. Merancang. Reflect itu penting, cikgu. Dia di tengah-tengah perhatian dengan merancang. Lepas cikgu mereflect, baru cikgu merancang. Merancang maksudnya cikgu rancang apa yang cikgu nak buat untuk selesaikan masalah itu. Cikgu tetapkan objektif, cikgu tetapkan metodologinya. Nanti saya tunjuk cikgu. Ya, itu senanglah. Dan cikgu tetapkan intervensi. Cikgu tetap bila nak buat. Dekat mana cikgu nak buat. Itu maksud dia merancang. Macam kita merancang RPS kita lah cikgu ya. Selepas merancang, mestilah kita melaksanakan tindakan itu cikgu. Kita bertindaklah. That's why namanya kajian tindakan. Dia bukan hanya mengkaji, tetapi kena bertindak. Untuk apa? Untuk selesaikan isu. Sebab kajian tindakan ini nak menyelesaikan isu kita sendiri. Ya, so melaksanakan tindakan. Contoh intervensi itu ada banyaklah. Saya tunjukkan ABM baru, mentasan bahasa projek. Contohnya gamifikasi. Untuk kohort cikgu ini, of course lah intervensi cikgu nanti adalah gamifikasi. Sebab ini khas gamifikasi. So semua 78 peserta ini nanti intervensi cikgu adalah gamifikasi. Betul cikgu SJK Chonghua batu 4,5? Betul dia kata. So semua ini pakar-pakar game ini. Tahniah cikgu. So nanti cikgu punya intervensi nanti adalah gamifikasi. Ya, sebab ini di pertandingan gamifikasi kan, pendekatan gamifikasi. So semua orang akan menggunakan intervensi. Cuma game itu mungkin nanti berbeza-beza lah. Itu sajalah yang membezakannya. Ya. Selepas cikgu buat tindakan, kita kena buat pemerhatian semula dan merefleks semula. Apa beza memerhati semula dengan yang membuat pemerhatian awal itu? Yang K2 ini cikgu, yang atas ini, K2 ini dengan A dengan B ini, kita nak menilai keberkesanan intervensi kita itu. Sebab itulah kita membuat pemerhatian semula. Kita nak pastikan adakah objektif kita tercapai. So kita perlukan data. So data itu mudah, sekali lagi saya cakap. Kita boleh gunakan markah ujian mereka lagi. Ataupun kita boleh lihat melalui pemerhatian. Murid ini daripada dia tidak memberi perhatian, sekarang dia menjadi lebih seronok, markah dia menjadi lebih baik. Itu data-data yang kita perlukan, cikgu. Untuk kita melihat intervensi kita itu berjaya ataupun kurang berjaya lah. Ya. Kemudian baru kita merefleks semula. Merefleks semula maksudnya kita merefleks keseluruhan proses kajian tindakan itu. Nanti saya tunjuklah cikgu, saya tak nak tekan sangat terlampau dengan bahagian teori ini, takut cikgu pening kan. Tetapi sebenarnya ini satu proses lah yang mudah sebenarnya cikgu. Saya sudah ada buat contoh-contoh soalan di situlah cikgu ya. So itulah dia kitaran kajian tindakan ini cikgu ya. Membuat pemerhatian sehingga ada K2 itu, K1 sehingga K2. Ini satu proses penuh dia cikgu. Alright cikgu. So ada soalan tentang proses? Sudah 1 jam ini, ada satu benda lagi tinggal. Yaitu kita membuat template dan membuat pelaporan selepas ini. Ada soalan? Saya tengok ruangan chat ya. Ada tak soalan tentang proses ini? Dari SK Terusan ada, saya baca dulu. Satu milika apa ni? Satu milika oleh guru, kajian tindakan dapat meningkatkan lagi kebersihan pengajaran. Yes, betul. Tommy Tan, morning doctor, ini different for the action model you present propose the model and when is the process if final the model is better than I try selection mas praktikal. Yes, boleh. Ada cikgu, saya lupa nama model ni. Nanti saya akan typing di sinilah. Saya lupa merujuk pula tadi itu. Onel kalau tak silap saya, nama model yang saya guna tadi itu, yang ini kan. Soalan cikgu ini dia nak tanya berkaitan dengan ini. Apa ni tak dapat baik. Sekejap Ini tadi ini.
Yes, memang ini pun daripada pengkaji lepas. Nah, cuma saya lupa nama, saya lupa site tadi itu ya. So nanti saya bagi tahu cikgu lah. So tapi kalau cikgu ada model-model lain yang cikgu rasa lebih sesuai dengan cikgu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cikgu boleh teruskan ya. Oke, cikgu. So kalau ada soalan boleh lagi bertanya soalan. So terima kasih kepada soalan cikgu model Whitehead and McNibb pun boleh. Cikgu Jamie kata dia ada guna model lain. Boleh, tak ada masalah cikgu. Tapi cikgu Tommy dia kata dia sudah guna model yang kita tunjukkan tadi dan dia kata mas practical. Ya, baguslah. So tahniahlah cikgu. Saya pun terima kasihlah kerana cikgu gunakan model yang tadi itu dan dia membantu cikgu. Good lah cikgu ya. So thank you. Kalau ada model-model lain boleh, tak ada masalah. Ya, model ini sebagai panduan sebenarnya ya. Proses-proses itu. Alright, cikgu, ada soalan? Kita berhenti rehat sekejap. Encik ni bolehkah? Selepas ini dua lagi tinggal. Template dengan laporan. Itu sajalah. Sikit lagi lah. Boleh doktor. Boleh ya. Kita minum dulu lah cikgu ya. Sekejap lah. Lepas ini kita sambung. Dalam setengah jam lagi kita akan tamat lah. So kita akan mulakan pukul 10.05 boleh. Kita berhenti rehat 5 minit. Boleh rakan-rakannya? 10 minit, 10 minit kata kawan saya. Kita akan mula 10 minit. Boleh? Okey. 10 minit. Okey, boleh Encik Nas ya? Boleh. Okey, thank you. So kita akan jumpa 10 minit. Okey. Thank you. Okey cikgu ya, kita teruskan. Tapi ada soalan daripada cikgu SK Kemena Batu. Okey, dia tanya Kemena Batu, Bintulu, sorry cikgu. SMK Kemena Bintulu, harap kehadiran ada direkod. Yes, kita akan rekod. Sebentar lagi nanti cikgu Ko akan share dia punya link ya. Dia akan type dekat sini, nanti cikgu isi kehadiran ya. Lepas sesi terakhir nanti. Kita tak nak bagi dululah, takut ganggu fokus kan. Nanti di akhir itu kita akan beri untuk kita masukkan dalam SPL KPM sebagai satu rekod untuk kehadiran latihan cikgu. Ya, jangan risau. Kita memang dah sediakan Google Form itu sebenarnya. Nanti kita akan key in untuk cikgu ya. So daripada cikgu SMK Kemena Bintulu, no problem. Gamification Center, sesi ini direkod. Okey ya, memang mereka rekod, mereka akan ya, share dalam link. Okey cikgu, kami akan kongsikan juga. Nanti saya akan kongsi dengan Cik Nas jugalah untuk Google Form untuk hari ini. Dan untuk bengkel cikgu sebelum ini pun kita akan bantu untuk key in lah. Jadi nanti kita akan uruskan itu cikgu ya. So jangan risau. Okey, ya, termasuk cikgu juga. Jangan risau ya, bengkel kami sudah bincang dengan pihak ini Mas. Ya, kita dah kenal sebab itu data nanti penting. So kami akan key in bersama saya Cikgu Ko dengan Cikgu Mira, nanti kami bertiga akan pastikanlah masuk bengkel yang pada 6 hari bulan hari lepas ya. Alright Cikgu ya, saya teruskan kepada sesi kita pada pagi ini sedikit lagi ya. So sekarang kita akan melihat bagaimana kita nak mencatatlah. Dari catatan itu maka kita akan menghasilkan penulisan. Saya tidak mau fokus terus kepada penulisan sebab penulisan ini kan satu perkara yang mudah jugalah, dia memerlukan kemahiran. Tetapi kalau kita ada catatan itu lebih mudah. So kita mulakan dengan catatan dahululah dalam kita nak membuat kajian tindakan. Dari catatan itu baru kita membuat laporan penuh. Maksudnya dalam bentuk artikel lah untuk cikgu file card, untuk cikgu publish kalau cikgu nak publish, untuk cikgu di proceeding dan sebagainya nantilah ya kalau cikgu berminat untuk menyertainya. So, cikgu saya teruskan. Alright, so Okey, kajian tindakan cikgu. So, paling mudah kita mula dengan isu dulu ya. So, isu dia. So, saya percaya di sekolah ini ada banyak isu. Tetapi kita kena lihat isu mana yang boleh dibuat kajian tindakan, isu mana yang mungkin tak perlu pun buat kajian tindakan. Mungkin dia boleh selesai dalam masa 5 minit. So tak ada guna lah nak buat kajian kan. Jadi pertama kita kena faham isu dulu ya. Sebab itu isu ini penting ya. So isu di sekolah ini ada banyak permasalahan lah ya. Apakah isu ataupun permasalahan pembelajaran mata pelajaran dalam kalangan murid di sekolah anda, bilik darjah anda? Boleh tak cikgu type di ruangan chat sekarang ataupun ada yang nak berkongsi kah? Apa masalah
Semasa PDPR ini ada banyak masalah saya rasa dalam kalangan murid di sekolah ataupun bilik darjah anda. Ya, boleh tak cikgu senaraikan, tulis secara ringkaslah ataupun cikgu berkongsikah dalam ruangan chat ini supaya kita boleh melihatlah apakah isu ataupun permasalahan pembelajaran ya mata pelajaran cikgu lah. So boleh tak cikgu tuliskan dalam ruangan chat, cikgu kongsikanlah. Kami di CPN nak lihat jugalah ya sebagai apakah isu-isu yang cikgu hadapi lah, iaitu khusus dengan PDP cikgu. Boleh cikgu? Mungkin cikgu boleh type ataupun cikgu kongsi dekat sini nak bercakap ke nak boleh juga ya. Cikgu Pridisia Beatrice nak cuba kongsikan cikgu boleh? Cikgu di Nalda pun ada. SMK ke mana tadi kalau ada? Kalau nak kongsi. Okey, murid rajin menyalin tetapi tahap penguasaan sangat rendah dalam KMK. Oh, terima kasih cikgu. Cikgu Jamie sangat aktif ya. Thank you. Ini satu masalah. Dia kata murid rajin menyalin tetapi penguasaan sangat rendah. Okey, thank you. Ada lagi yang lain dalam subjek KMK? Betul cikgu KMK ya. Okey, ada lagi cikgu-cikgu lain yang nak berkongsi? Kalau nak suara pun boleh. Cikgu ya, supaya tidaklah saya seorang bercakap pagi ini. Pedicia Beatrice, murid suka memahami topik pembagian sel. Ini dia dalam pelajaran mata pelajaran biologi. Thank you cikgu. Ada cikgu biologi bersama kita pada pagi ini. Murid suka paham topik pembagian sel. Betul itu. Memang ya, pelajaran subjek biologi ini agak susah ya, sebab dia satu abstrak kan, kita tak nampak kan. Murid suka berjalan di dalam kelas. Betul ini isu, betul. Bila kita mengajarkan murid jalan sana, jalan sini, betul. Thank you cikgu SJK tadi. Murid suka ke tanah dan berjalan mengelilingi. Betul, ini betul. Saya dulu cikgu samalah kita sama lama juga di sekolah ya sebelum masuk ke JPN ini. Betul ini memang nih murid nih suka ke tanah. Dia dari kelas blok A itu dia boleh pergi blok B baru dia pergi tanah. Dia pusing tu betul cikgu ya. Cikgu Jamie ya bila kita baca lucu juga isu ni tapi isu ni betul ya betul-betul berlaku ya. Murid sukar hafal sifir. Oh maksudnya murid ni sukar menguasai sifir. Ini betul lah. Termasuk anak saya cikgu ya betul. Sifir ini dia termasuk kita yang dewasa ni kan kalau dah sipir yang tinggi-tinggi ke atas tu pun sukar juga kan cikgu ya. Selalu tak ada alat tulis, kena pinjam dari kawan. Ya betul, ini menyebabkan masalah terganggu. Okey. Thank you cikgu Sania, cikgu Hafiz ya. Banyak masalah. Ini dia. Ini panjang ni soal apa ni. Adakah ini kajian tindakan? Minta pendapat. Isu masalah kebanyakan guru tiada masa menyediakan BBM sedangkan BBM penting untuk mengajar tindakan melibatkan murid-murid dalam penyediaan BM. Okey, nanti kita lihat cikgu. Nanti cikgulah sendiri akan menjawab ini. Adakah ini sesuai atau tidak sesuai untuk cikgu buat kajian. Nanti lepas ini ada dia cikgu ya. So, saya akan tunjuk lepas ini. Okay, tapi isu di sini kebanyakan guru tak ada masa untuk buat BBM. Ini ada masalah pengurusan masa lah ini ya. Okey, tak apa. Thank you. Ya. Boleh, ya. Okey, melibatkan murid tak ada masalah. Okey, tak apa. Ada lagi cikgu? Right, kalau tak ada lagi, okey. Ada satu lagi ni. Murid menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan masalah melibatkan kebat. Okey. Soalan soalan ataupun kemahiran kebat ini. Okey, thank you cikgu ya. So, ada banyak isu-isu yang cikgu cepat bosan, give up, subjek kimia. Memanglah ya, subjek kimia, subjek bio ini masalah daripada gamification center. Okey, thank you. Cepat bosan ya. Terus give up. Betul lah, kimia ni kena hafal banyak rumus kan? Mengingat rumus lah. Ya, betul. Alright, now cikgu. So, banyak isu yang cikgu sebut tadi. So, adakah isu ini sesuai untuk dibuat kajian tindakan? So, jawapan dia cikgu ialah ini. Ini jawapan saya lah. Cepat. Ini dia. Tadi cikgu dah sebut ada banyak cikgu isu-isu tadi kan? Apakah isu utama PDP atau PDPR anda? So, cikgu dah letak isu. So, sekarang cikgu nak lihat adakah sesuai untuk dibuat kajian tindakan ke atas isu tersebut? Jawapannya adalah letak pada cikgu sendiri berdasarkan apa yang saya telah letakkan di tengah-tengah ini. Sekira semua jawapan itu ya, maka boleh buat kajian tindakan. Yang pertama, contoh tadi kan isu budak
budak tak dapat mengingat CV, berjalan dan sebagainya. Itu yang pertama. Isu mana yang berkaitan dengan situasi amalan Anda? Okey. Yang pertama kena cek. Adakah isu itu berkaitan rapat dengan amalan Anda? Maksudnya tugas hakiki Anda. Contohnya kalau guru mengajarlah ya PDP. So kalau dia berkaitan dengan PDP cikgu, yes. Tick. Okey. Nombor 2, isu mana yang praktikal untuk Anda tanangi? Bolehkah dia ditanangi? Ya. So kalau dia boleh ditenangi, yes, cikgu boleh buat kajian tindakan yang praktikal, yang perlu untuk cikgu selesaikan. Yang ketiga, adakah isu ini relevan dengan amalan Anda? Relevan tak? Boleh diuruskan tidak? Itu penting juga. Isu ini pentingkah untuk ditangani? Kalau tidak ditangani, apa akan jadi? So kalau dia penting, yes. Contohnya, murid tak dapat mengingat CV kan? Kalau kita tak tangani dia akan menyebabkan masalah-masalah lain nanti. Dan seterusnya semasa di SPM dan sebagainya. Contoh kimia tadi, biologi tadi. So kalau isu tidak ditangani, apa akan jadi? So adakah isu itu penting? Dan yang terakhir sekali, adakah Anda perlu menyelesaikan isu ini? So kalau semua ini jawapan dia ya, maka rekodkanlah data perhatian. Maksudnya mulakanlah kajian tindakan cikgu. So itu penting. So isu banyak di sekolah. Saya akui cikgu. Saya dulu mula-mula buat kajian tindakan pun silap. Cikgu tahu apa yang saya kaji? Saya kaji isu banjir dekat parit sekolah. Saya ketawa, betul cikgu. Mula-mula saya buat. Saya pun silap juga. Sedangkan masalah itu selesai apabila sampah di hujung parit itu dibuangkan, parit itu dibersihkan, selesai isu itu. So tak ada gunanya buat kajian tindakan sebenarnya isu-isu yang saya kaji itu. Itu masa saya mula-mula buat dulu lah cikgu ya, saya pun silap juga. Jadi untuk supaya cikgu tidak melakukan kesilapan yang sama, so cikgu lihatlah isu-isu ini. So kadang-kadang isu itu tak perlu pun buat kajian tindakan. Selesai di masa 5 minit. Contohnya tadi kan isu parit sumbat tu. Kita bersihkan parit, selesailah. Jadi tak perlu nak buat kajian tindakan kan. Tetapi isu-isu yang contoh yang saya sebutkan tadi itu, isu pelajar mengingat CV, isu kimia tadi itu, biologi, pembahagian sel, itu isu itu perlu ditangani dan dibuat kajian, dikumpul data, dianalisis data, dibuat intervensi dan sebagainya. So itulah dia cikgu. So dari sinilah cikgu dapat mengenal pasti adakah isu ini sesuai dibuat kajian tindakan ataupun tidak. Boleh buat kajian tindakan ke? Itu soalan dia. Alright cikgu. Now selepas cikgu tahu isu itu sesuai untuk dibuat kajian tindakan, maka saya nak tunjuk ini contoh. Saya ambil satu contoh. Contoh saja cikgu ya. Ini contoh yang diberi oleh PRD kepada kita. Kita guna pakai jugalah sebab ini untuk STEM kan, mata pelajaran STEM kan, sebab gamifikasi kali ini lebih melibatkan pelan guru STEM kalau tersilap saya ya. So jadi saya ambil satulah matematik untuk jadikan contoh cikgu. Contoh catatan. Contoh catatan dekat sini. Contoh, murid tahun 5 mengalami masalah dan tidak dapat menyelesaikan soalan melibatkan penukaran unit bagi topik panjang, jisim dan isi padu cecair, iaitu pada SK standard kandungan 5.1, standard kandungan 5.2, standard kandungan 5.3. Ini isu. Jadi saya catat di sini. Murid tahun 5, spesifik ya, mengalami masalah dan tidak dapat menyelesaikan soalan yang melibatkan penukaran unit panjang. Contohnya, 1 kilometer berapa meter? Kalau 2.5 kilometer berapa 2.5 kilometer berapa meter? Maksudnya macam itulah. 1 kilo berapa gram? Contoh, murid tak dapat selesaikan. So itu isu. Isu untuk contoh lah cikgu ya. Saya ambil contoh mata pelajaran matematik. So ini isu cikgu. So selepas cikgu ada isu ini, apa yang cikgu buat? Yaitu yang tadi yang saya sebutkan tadi itu. Yang dalam peta ini, kitaran penuh ini, K1 sampai K2 reflect. Yaitu cikgu mula dengan perhati, cikgu buat reflect, cikgu buat perancangan, dan cikgu buat tindakan, dan kemudian cikgu merefleks semula, merefleks semula dan memerhati semula dan merefleks semula. So sampai sini. Yang berwarna merah ini cikgu.
Ini adalah prosesnya. Apabila cikgu sudah dapat isu, maka cikgu mula proses itu tadi, yaitu kitaran itu. Mulakan dengan membuat perhatian. Apa itu? Mereflek, merancang, bertindak, perhati semula, refleks semula. So selesai dekat situ. Tetapi sekiranya tidak selesai, objektif cikgu tak tercapai, maka cikgu kena teruskan lagi. Ubah balik objektif, sesuaikan balik intervensi, cikgu merancang maksudnya, sehinggalah benda itu selesai. Ya, so kalau cikgu tanya berapa kitaran dia, jawaban dia mudah ya, sehinggalah objektif itu selesai cikgu ya. So ini yang asas dia ya, yang saya aktiviti paling asas yang saya kurungkan itu. Alright cikgu, ingat isu kita tadi ya, isu murid tak dapat menukar sifadu, jisim dan sebagainya ya. So selepas saya mendapat isu itu, ini contoh, maka saya akan membuat pemerhatian cikgu-cikgu. Buat pemerhatian. Ini pemerhatian yang saya buat. So pemerhatian ini disokong dengan data. Data ada banyak cikgu. Hasil kerja murid, ujian murid, markah ujian murid, kertas ujian murid. Kita boleh ambil gambar, letak dekat situ. Untuk menunjukkan bahawa isu itu betul-betul berlaku. Latihan kerja murid, buku makmal murid, boleh. Contoh tadi biologi kan, kimia kan, boleh dijadikan sebagai salah satu data-data kita. Contoh pemerhatian yang pertama. Cikgu ada 3 pemerhatian dekat sinilah. Cikgu boleh buat 3, boleh buat 4, terpulang. Saya tunjuk 3 dulu ya. Contoh, murid menghadapi masalah untuk menyelesaikan soalan melibatkan penukaran unit panjang, jisim dan sifadu cecair. So cikgu membuat pemerhatian dan cikgu menulis ini. Yaitu apabila cikgu membuat pemerhatian ke atas kertas soalan murid ini. Contoh latihan murid ini. Memang nampak sangat ketara di sini ya cikgu. Kalau cikgu nampak gambar-gambar ini. Banyak salah sini ya. 6.000 meter kepada kilometer, dia 6.000 meter jadi 600 kilometer. Itu 9 kilometer jadi 0,9 meter. Jadi benda-benda ini nampaklah murid itu menghadapi kesukaran untuk membuat penukaran unit ini. Murid menghadapi masalah untuk membuat penukaran unit yang lebih daripada 1 unit ataupun unit gabungan. Contoh, yang gambar nombor 4 ini cikgu. 24 meter, 6 cm, berapa meter? Dia tak dapat. Contoh 9,425 kg, berapa kilogram, berapa gram. Dia tak dapat juga selesaikan. So, ada masalah itu. Ada kesukaran itu berdasarkan pemerhatian cikgu. Dan pemerhatian cikgu yang nomor 3, yaitu secara fizikal murid kurang minat belajar topik penukaran unit bersama guru. So inilah pemerhatian yang cikgu tulis, ya, yang cikgu catatkan dahulu. So bila cikgu mengajar tadi ataupun lepas mengajar tadi itu, cikgu boleh nampakkan hasil kerja murid ini. Kemudian cikgu catat, murid ini menghadapi masalah. Murid ini tak dapat tukar unit yang lebih daripada 1 ataupun unit gabungan. Dan semasa saya mengajar tadi, murid ini pun kurang berminat. So itu yang cikgu catat. Cikgu nak kenal pasti isu ini tadi. Kan isu dah ada. Sekarang nak kenal pasti dia. Nak confirmkan dia bahawa itulah isu yang betul-betul berlaku dan perlu ditangani. Dan disokong dengan data. So data dia mudah. Hasil kerja murid, buku latihan murid, cikgu, markah murid kalau ada. Cukup. Cukup itu. Ataupun daripada pemerhatian kita. Ya, ini pemerhatian cikgu ya. Selepas cikgu membuat pemerhatian, selepas buat pemerhatian buat apa tadi? Masih ingat cikgu? Cycle yang seterusnya, yaitu kita kena buat mereflek. Kan pemerhatian, lepas pemerhatian kita mereflek. Bila kita membuat reflek cikgu, kena ingat yang saya sebutkan tadi. Kita kena ada soalan inquiry kendiri. Kenapa perlu soalan kendiri ini? Untuk membantu kita membuat refleksi cikgu-cikgu sekalian. Membuat refleksi. Contoh kan tadi cikgu ada 3 pemerhatian. Contoh saya ambil pemerhatian yang pertama. Ini pemerhatian yang pertama tadi kan. Murid menghadapi masalah untuk menyelesaikan soalan melibatkan penukaran unit bagi panjang, jisim, sifadu dan cecair. So ini adalah antara soalan-soalan inquiry yang cikgu buat. Untuk membantu cikgu membuat refleksi. Sebab refleksi sini kita nak kenal pasti punca isu itu. Kita nak reflect, kita nak menerobos.
Kenapa benda itu berlaku dan bagaimana kita nak selesaikan isu itu? Contoh soal inquiry kendiri ini. Apa latar belakang murid ini? Maka kita pun jawablah sendiri. Murid-murid ini terdiri pada murid yang baik, sederhana, lemah dalam matematik. Contoh katakan. Mengapa murid ini kurang mahir? Kerana mereka tidak ingat rumus. Mereka tak tahu 1 meter berapa sentimeter. Mereka tak dapat ingat rumus sebenarnya. Dan mereka juga memahami kekeliruan untuk darab atau bahagi. Kalau tukar meter kepada kilometer, nak bahagi ke nak darab? Mereka tak dapat. Mereka keliru. Inilah punca-puncanya. Dan satu lagi, saya tidak ingat formula cikgu. Kita boleh tanya murid cikgu ya, masa kita buat reflect ini. Kita tanya dia, mengapa you tak dapat selesaikan masalah pertukaran ini? Saya tak ingat formula cikgu. Kita catat. Saya keliru. Nak darab ke nak bahagi, dia kata dengan kita. Itu data sebenarnya. Data melalui temu bual kita bersama dengan murid. Ya. Dan soalan yang sangat penting cikgu, yang nombor C ini penting. Mengapa kaedah yang digunakan sebelum ini di dalam kelas tidak berjaya membuat murid paham? Ini soalan penting. Ini sangat penting cikgu soalan ini. Kita nak tahu mengapa kaedah yang kita guna sebelum ini tidak berjaya menarik minat murid ini ataupun membuat murid ini paham. So kita reflect, kita ingat balik, ingat semula. Kita terobos diri kita. So maksudnya sebelum ini saya ataupun guru ini dia telah menggunakan kaedah, iaitu kaedah gerakan titik. Biasalah saya masih ingat nih, guru saya mengajar saya matematik dulu kan. Dia kata gerak bilangan CV itu kamu gerak ikut bilangan CV, dia katakan. Betul kan Cikgu Stalin rakan saya kan. Saya masih ingatlah guru-guru saya ajar saya dulu ya, tapi saya boleh, tapi ada murid yang tak boleh, ada murid yang tak ingat kan. Sebab cikgu ini dia gunakan kaedah gerakan titik. Tetapi bila dia guna kaedah gerakan titik ini, murid itu masih keliru dari arah pergerakan itu. Dia tidak bergerak ke kiri ke kanan. Contoh ke 1 kilometer berapa 1000 meter kanan, nak kiri ke, nak bergerak ke kiri ke, nak bergerak ke kanan. So, itulah yang menyebabkan murid itu keliru. So, itulah pentingnya kita membuat refleksi dekat sini, cikgu. Sebab kita nak melihat punca isu itu. Ya, kita nak menerobos lah, kita nak mengingat balik lah ya, dekat mana benda itu yang kurang sesuai itu, yang perlu kita perbaiki itu. Okey, so inilah menyebabkan murid-murid ini mungkin dia tak dapat selesaikan masalah-masalah ini kerana dia tak ingat rumus, kerana dia keliru ya. Dengan kaedah yang kita gunakan jugalah dia tak tahu kiri ke kanan contohnya lah ya. Ini pemataian yang pertama. Tadi kita ada 3 pemataian, so saya tunjuk contoh 3 lah. Pemataian yang kedua tadi ya, iaitu murid menghadapi masalah untuk membuat penukaran unit yang lebih daripada 1 unit tadi kan, ataupun unit gabungan. Tadi saya ada tunjukkan contoh yang ini. Contoh yang gambar yang nombor 3 dengan nombor 4 ini cikgu kan, ini murid ada masalah ini. So kita pun membuat refleksi. Mengapa murid ini mengalami masalah ini yang tak boleh selesaikan lebih daripada 1 unit? Ada murid-murid yang tak boleh selesaikan. So kenapa? Kerana so kita pun reflect, kita tanya murid, kita temu bual dengan murid ya, ataupun kita bertanya dengan guru-guru senior kita, rupa-rupanya murid ini keliru untuk tukar unit yang mana dulu. Dia nak contoh kan 6 meter 75 cm tukar kepada meter. Dia nak tukar mana dulu? Nak tukar yang cm dulu ke nak tukar yang 6 meter dulu? Dia keliru. Saya keliru nak tukar 6 meter atau 7 cm kepada meter, dia kata. Ini contohlah, contoh reflect itu. Catatan bahagian reflect itu cikgu. Sebab kita nak menerobos ini, kita nak kenal pasti ini punca isu itu ya. Yang nombor 3 tadi pemataian kita, masih ingat? Iaitu murid kurang berminat tadi itu. Macam cikgu SK Batu 4,5 tadi katalah, murid bermain kan, dia kata tadi kan masa PDP itu kan, murid bermain. So, murid ini kurang berminat semasa belajar. Kurang minat maksudnya dia menguap ya, dia macam bermain, dia tak ambil peduli ya, dia kacau kawan. So kita tulis itulah. So maka kita buat soalan refleksi ke diri ini. Mengapa murid ini tak berminat? Mengapa saya tak berjaya menarik minat murid ini? So kita pun buat refleksi. Mungkin ini disebabkan oleh kaedah pengajaran saya lah. Contohlah cikgu dia mungkin chalk and talk itu. Ataupun hanya menekankan kepada hafalan rumus semata-mata itu.
yang menyebabkan murid ini tak berminat. Contohnya begitu. So ini reflect kita mereflect itu. Sebab itu dengan membuat kajian tindakan, kita akan memahami lebih mendalam tentang amalan kita, cikgu. Oh, rupa-rupanya murid ini tak dapat begini because of mungkin keedah saya, mungkin ini saya. Itu. Maka dari sini bagaimana saya nak perbaiki ini? Bagaimana saya nak tingkatkan ini supaya saya boleh mengajar dengan lebih seronok, murid pun seronok, ya, dan murid menguasai. Contohnya, itulah yang maksudnya reflect itu. Dan yang terakhir itu, cikgu, bagaimana ataupun apa? Ini penting. Apa yang saya perlu buat untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menarik minat murid ini. Maka saya perlu menghasilkan atau menggunakan contoh. Sebab cikgu gamifikasi, so maka cikgu akan tulis di situlah. Saya perlu menghasilkan ataupun menggunakan pendekatan gamifikasi. Kan sebab semua cikgu ini terlibat nanti akan menghasilkan games kan masing-masing. So maka di situ cikgu akan tulis saya perlu menghasilkan atau menggunakan kaedah pendekatan gamifikasi yaitu apa tu snake ladder apa contohlah kan cikgu contoh ataupun permainan ting-ting katakan untuk membantu murid menguasai CV. Contohlah cikgu ya. Saya sebut contoh je ni. Tapi saya percaya sebab ini di bawah gamifikasi, so semua cikgu terlibat nanti akan menghasilkan gamifikasi. So gamifikasi itulah dijadikan sebagai tindakan intervensi rakan-rakan cikgu ya. Sebab program yang di bawah INIMA ini mereka nak kita hasilkan games itu. Yang saya dengar hadiah dia cukup lumayan itu. Ya cikgu. So ini adalah contoh kita membuat pemerhatian dan kita membuat refleksi. Saya harap contoh ini mudah untuk cikgu paham ya. So selepas kita membuat pemerhatian dengan mereflek, maka kita akan merancang. Ini dia cikgu senang je. Apa yang kita rancang? Sasaran kita. Jumlah murid yang terlibat, berapa orang murid yang terlibat. Berapa orang murid yang tadi tak dapat kuasai masalah, kuasai kemahiran tadi itu. Contoh 30 orang tadi itu, 15 orang yang tak dapat kuasai. So 15 orang itu yang akan terlibat dalam kajian cikgu. Tak semestinya semua, ya. Terpulang dengan cikgu lah ya. So, tetapkan sasaran cikgu, pulang sasaran cikgu, murid yang terlibat itu. Mestilah kelas cikgu sendiri ya. Dan nyatakan objektif kajian itu. So dalam kita menulis objektif kajian, ini yang selalu lupa. Saya selalu melihat pengkaji bila dia present, dia hanya meletakkan aspek murid. Dia kata tingkatkan kemahiran murid, tingkatkan. Itu betul, memang betul, tak ada masalah. Tetapi jangan lupa juga cikgu. Masih ingat apa definisi kajian tindakan tadi? Yaitu menambah baik. So kena ada objektif dari segi pengkaji itu. So objektif itu kena dua elemen situlah maksud saya. Satu dari aspek murid, satu dari aspek guru itu sendiri, pengkaji itu sendiri. So objektif itu nyatakan aspek yang kita nak tambah baik itu. Contohnya kan meningkatkan penguasaan murid dalam CV. Contoh dengan menggunakan gamifikasi snake ladder. Contohlah macam itu snake ladder. Contoh itu cikgu sebab contoh kan games. Yang kedua nyatakan aspek meningkatkan amalan pedagogi saya dalam contoh macam itu ya. Nanti saya tunjukkan ada contoh itu cikgu ya di dalam website apa namanya di Baru Ilmu kita. Oke cikgu. So objektif kena ingatnya kena ada dua dari segi sudut murid, dari segi sudut pengkaji itu sendiri kena ada itu. Yang ketiga intervensi. Apa intervensi yang cikgu nak buat? Sudah semestinya gamifikasi. Sebab kumpulan cikgu ini akan terlibat dengan gamifikasi yang di bawah INIMAS itu. Yang cikgu pun dah menghadiri bengkel apa namanya Kiman kan, so cikgu dah tahu dah. So bagaimana bentuk games itu ya. So intervensi nanti cikgu, so cikgu akan gunakan pendekatan gamifikasi. Apa nama games itu saya tak tahulah sebab cikgu lah yang tahu game itu ya. So yang seterusnya cikgu kena tetapkan indikator kejayaan intervensi itu. Apa indikator dia? Untuk cikgu melihat kejayaan intervensi itu. So cikgu boleh gunakan ujian tropikal. Maksudnya selepas cikgu gunakan gamifikasi itu, cikgu buatlah ujian, contoh ujian tropikal, ujian bulanan, cukup. Ujian topik, cukup. Ya. Ataupun cikgu buat rakaman. Tadi daripada tak berminat, budak tu jadi berminat, riuh rendah. PDP cikgu, pun boleh. Ataupun cikgu gunakan indikator temu bual, boleh.
ataupun paling mudah lamaran kerja, lagi senang kalau saya lebih suka yang ini, lamaran kerja, buku latihan, hasil kerja murid, Facebook ke, Telegram, WhatsApp. Cikgu ada WhatsApp dengan murid kan, cikgu tanya, lepas saya guna ini tadi, gamifikasi ini tadi dalam PDPR ini, you macam Ali rasa macam mana? Dia pun type kita, cikgu saya seronok lah cikgu. Saya seronok tadi bila kita gunakan gamifikasi belajar CV. Contoh macam itu. So, cikgu jadikan itu sebagai indikator lah untuk menilai kejayaan intervensi cikgu ataupun nota lapangan. So, mudah cikgu. Sangat mudah ini kan. Sebenarnya dah ada di sekolah data-data ini. So, jangan susah-susah. Tak perlu pun pre and post test itu cikgu. Saya selalu tengok orang pre and post. Saya pun pening juga. Sebenarnya tak perlu. Tak diwajibkan pun pre and post dalam kajian tindakan. Tak perlu bagi saya, cikgu ya, bukan kewajipan. Ingat itu, sebab kita bukan mengkaji keberkesanan rawatan, tidak, tetapi kita nak menambah baik amalan kita. So, data-data yang kita boleh guna itu sudah ada sebenarnya di sekolah. Sudah kan cikgu, jadi jangan susahkan diri kita lah ya. Seterusnya, melaksanakan tindakan. So, kita melaksanakan tindakan. Siapa yang terlibat? Bila dia dibuat? Apa yang dilakukan? Bagaimana cikgu lakukan? Macam kita buat RPS, apa langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan sebagainya. Selesai. Selepas cikgu buat tindakan itu, tindakan intervensi itu kena buat pemerhatian semula. Kenapa cikgu buat pemerhatian semula? Untuk cikgu melihat perubahan. Ada tak perubahan selepas cikgu buat intervensi gamifikasi tadi? Cikgu nak lihat ada tak berlakunya perubahan. So, cikgu boleh membuat perbandingan markah, perbandingan tingkah laku, disiplin, motivasi sebelum dan selepas tindakan intervensi. Cikgu buatlah perbandingan. Tadi markah ujian bulanan mereka begini. Tapi selepas saya menggunakan gamifikasi, ini hasil kerja murid menjadi lebih baik. So begitulah, ya, dan murid lebih seronok belajar. Contohnya lah ya, pemerhatian semula. Lepas cikgu buat pemerhatian semula, maka cikgu akan mereflek semula. Mereflek semula, iaitu cikgu akan mereflek ada dua benda. Kalau objektif itu tercapai, maka cikgu akan mereflek. Bagaimana keseluruhan kajian tindakan itu membantu cikgu memahami dengan lebih baik tentang amalan PDP cikgu. Dan cikgu mencatatkan mengapa cikgu berpuas hati dan mencadangkan apa yang cikgu nak lakukan selepas ini. Tetapi sekiranya objektif tak tercapai, bila cikgu buat pemerhatian semula macam tak ada beza sebelum dan selepas intervensi, maka cikgu kena tengok balik objektif cikgu. Cadangkan intervensi yang lebih praktikal dan ulang balik proses tadi itu sehinggalah objektif yang asal ataupun objektif baru cikgu tercapai. Itulah dia cikgu. So moga-moga tercapai lah kan. At least aktiviti asal itu lengkap. Ya, tapi kalau tercapai jangan putus asa cikgu, teruskan. Teruskan. Right? So untuk itulah ya. Walaupun tadi Unimah minta 10, tetapi bagi yang lain itu, kalau cikgu nak membuat kajian tindakan ini, nak buat catatan, saya amat mengalu-alukannya. Ya, sebab cikgu boleh terus juga menyertai lah ya. Maksud saya jangan hadkan kompetensi kita, tapi sebar luaskan juga. Kalau tak berjaya di antara 10 yang terbaik nanti, cikgu boleh meneruskan jugalah untuk yang lain dan sebagainya. Jadi untuk sesi ini, saya sebenarnya ada sediakan catatan template itu. Nanti saya akan upload lah dalam satu portal yang Unimah dah sediakan kita. Saya akan upload segala slide saya dan juga template saya. Nanti cikgu boleh guna pakai template saya itu. Ya, template saya itu mudah cikgu ya. Saya tunjuk ini template saya. Sekejap cikgu ya. Saya stop sharing. Oke, saya sekejap cikgu ya. Bagi peluang dengan saya untuk saya buka template. Template saya menggunakan Excel saja cikgu. Sekejap cikgu. Nanti cikgu boleh upload lah dari tempat kita tu Encik Nas?
Saya pun lupa. Di Telegram, Dr. Joshua. Oh, Telegram. Oke, tak Hmm. apa, nanti saya share dengan Encik Nas lah. Oke, Okey. ini adalah template itu. Sekejap ah. Boleh nampak tak? Boleh nampak Encik Nas? Saya dah share. Boleh. Oke, ini template dia. Saya sediakan template ini untuk memudahkan cikgu lah. Tapi kalau cikgu ada template yang lebih baik, disilakan, dipersilakan, tak ada masalah. Tapi ini untuk memudahkan bagi yang baru berjinak-jinak nak membuat kajian tindakan ini, ya. So nanti cikgu tulislah nama pengkaji cikgu kan. Nah, kalau cikgu seorang lah. Kalau 2 orang, 2, 3, boleh 4 boleh. Tapi ingat, mereka ini bukan hanya kita tulis letak situ gitu-gitu saja, tetapi adalah ya mereka pun merupakan antara yang membuat kajian. Mula-mula saya guna template doktor ini. Okey, terima kasih Cikgu Jamie. Ya, dia dah guna dah. Bagi yang belum guna tu boleh gunalah ya. So nama pengkaji, cikgu letak dekat sini. Tempat bertugas cikgu sekolah mana. Kemudian cikgu letakkan isu tadi tu. Apa isu cikgu? Isu tadi kena banyak kan cikgu ada typing tadi kan. Isu murid biologi pembahagian sel tak dapat menguasai. So cikgu type situlah yang cikgu tulis itu. Kemudian cikgu buat pemerhatian. Apa pemerhatian dia? Perhatikan di sini ada panduan dia. Pemerhatian 1, pemerhatian 2, pemerhatian 3. Kalau ada pemerhatian 4, 5 silakan, tak ada masalah. Tapi saya letak 3 lah cikgu. Kalau paling sedikit lah bagi saya. Kalau nak 4, 5 silakan. Dan data. Of course lah sini ruang kecil. So cikgu buatlah sini seperti dilampirkan kah. Data itu cikgu boleh ambil gambar kan dan sebagainya, letak di bahagian lampiran. Ya, ini template catatan cikgu, bukan laporan penuh ini, masih lagi template untuk cikgu mula, untuk yang baru berjinak-jinak ini. Ya, so lepas cikgu memerhati, cikgu kena buat reflect tadi. Masih ingat mereflect tadi kan? So pemerhatian 1 cikgu copy paste pergi sini, kemudian cikgu kena sediakan soalan-soalan inquiry ke diri cikgu. Kalau ada 3 soalan inquiry, 3 lah cikgu type dekat sini. Dan kemudian cikgu jawab soalan itu sendiri. Apa latar belakang murid ini? Mengapa saya tidak berjaya menarik minat murid ini? So cikgu type sinilah. Cikgu jawab. Apa kaedah yang saya guna sebelum ini? Pemerhatian 1, pemerhatian 2. Ada soalan ke diri dia, ada refleksi dia. Pemerhatian 3, sehinggalah pemerhatian yang ketiga ini. So kalau cikgu ada 4 pemerhatian, so kena ada 4 dekat sini ya. Dan yang ini penting cikgu. Apa idea dan jalan penyelesaian cikgu? So apa yang cikgu nak cadangkan bagi mengatasi masalah tersebut? So selesailah bahagian memerhati, mereflect cikgu. Lepas cikgu memerhati, mereflect, maka cikgu seterusnya merancang. Ini bahagian ini. Merancang. Ya, merancang. Iaitu cikgu akan tetapkan kumpulan sasaran. Berapa orang yang akan terlibat dalam kajian cikgu. Ya. Kemudian objektif. Ada 2 tadi saya sebutkan. 1, amalan cikgu, iaitu objektif untuk cikgu sendiri, pengkaji dari sudut pengkaji, dan objektif dari sudut murid. Sebab objektif kena 2 elemen tadi kan saya sebut. 1 pengkaji, 1 murid. So kita gunalah perkataan macam meningkatkan, begitu mudah cikgu kalau untuk murid. Ya. Untuk bahagian objektif ini kena letak 2 lah elemen itu. Tapi kalau objektif lebih 3, 2 untuk murid, 1 untuk cikgu pun tak ada masalah. Maksud saya dalam objektif tu kena ada melibatkan 2 ini. Pengkaji dari sudut pengkaji, dari sudut pelajar juga, murid. Ya, so jangan lupa itu ya. Dan intervensi, sudah semestinya intervensi sini mudah, iaitu gamifikasi. Sebab semua cikgu yang terlibat dengan games changer ini akan menghasilkan games kan. So nanti intervensi cikgu dekat sini adalah gamifikasi. Apa nama game cikgu itu? Yang cikgu cadangkan itu. Games apa nama ting ada banyak game kan. Apa nama cikgu? Saya lupa, banyak game. Akan snake ladder lah. Itu kita selalu biasa gunalah. Tapi saya percaya ada cikgu yang mungkin hebat dari segi teknologinya. Kami yang sebut ini contoh dia cikgu. Saya tidak berapa pakar games. Saya rasa cikgu lebih kreatif lah yang 78 orang ini. Dan indikator. Masih ingat tadi apa indikator untuk cikgu menilai kejayaan intervensi cikgu? So cikgu tulislah. Mungkin cikgu tulis ujian, temu bal, WhatsApp, apa tadi kan, dan sebagainya.
Kemudian baru cikgu melaksanakan tindakan. Bila cikgu buat, di mana cikgu buat tindakan tersebut? Apa langkah dia? Langkah 1, cikgu tulislah macam cikgu tulis RPH. Saya murid apa, kan cikgu biasa dah tulis RPH. So copy itu ke sini kan. Mudah aja cikgu. So mudahlah dekat sini ya langkah-langkah itu. Kalau 7 langkah 7 lah. Kalau 6 langkah 6 lah. Kalau lebih banyak lagi cikgu tambah lagi lah ya. Langkah-langkah tersebut dalam cikgu melaksanakan tindakan. Ya. Lepas cikgu melaksanakan tindakan, cikgu akan perhati semula. Kenapa perhati semula? Nah, ini ada sebab alasan dekat sini. Untuk kita memeliharkan perubahan. Sebelum intervensi, cikgu tulislah. Sesuai kajian tindakan ini mudah cikgu laporan dia. Kita tulis naratif, kita tulis cerita, tapi dalam bentuk akademik lah. Janganlah kita tulis bahasa Sarawak dekat situ kan. Tapi kalau itu keluar daripada mulut murid, bila kita temu bual dia boleh. Itu boleh, tak ada masalah. Untuk data tak ada masalah. Tapi maksud saya cara kita menulis laporan dekat sini kalau boleh itu bahasa Malaysia yang betul lah ya maksud saya ya. Ya. So sebelum intervensi cikgu cerita dekat sini. Macam kita bercerita, kemudian selepas intervensi cikgu cerita apa yang berlaku. Sebelum apa yang berlaku tadi. Selepas apa yang berlaku. Dekat akhir sekali, adakah objektif cikgu tercapai? Lihat balik objektif cikgu. Objektif tercapai. Okey, selesailah. Objektif tidak tercapai, maka saya perlu membuat pengubahsaian ke atas objektif dan intervensi saya. Contohnya lah, macam itulah cikgu. Kalau tak tercapai, tapi saya harap tercapai lah. Ya. Kemudian baru kita mereflek semula yang terakhir tadi yang saya tunjukkan tadi. So kita reflek apa punca kejayaan dia. Bagaimana games itu membantu cikgu dalam PDP cikgu. Cikgu ceritalah bagaimana dengan membuat kajian tindakan ini cikgu lebih sedar, cikgu lebih memahami. Oh, rupa-rupanya murid ini tak dapat belajar CP kerana masalah ini. Maka dari situ saya belajar untuk gini. Itu maksud dia. Sebab kita nak menerobos diri kita kan. Maka saya telah mendapat satu penyelesaian bahawa murid ini boleh dibantu dengan menggunakan gamifikasi. Contohnya lah cikgu ya. Cadangan tindakan lanjut. Apa cadangan cikgu seterusnya? Mungkin cikgu kata untuk kajian yang seterusnya saya akan menambah elemen ini. Karena saya mendapati intervensi saya sebelum ini memang berkesan tetapi murid seperti tidak teratur bila bermain. So maka saya akan menambah. Contohnya macam itulah cikgu ya. Apa cadangan cikgu ataupun saya nak bawa ini ke peringkat untuk tahun depan saya akan mencuba contohlah cikgu ya. So banyaklah yang cikgu boleh tulis dekat sini ya. So ini saya akan berikan kepada cikgu lah untuk cikgu yang mula-mula berjinak dengan kajian tindakan ini cikgu ya. So ada soalan, saya buka dulu. Template yang jelas dan praktikal. Okey, terima kasih cikgu Faziana. Ya. So, adakah nanti 3 murid-murid saya baca dulu ya. Cikgu Celina, adakah nanti 3 murid-murid di dalam pasukan kita itu termasuk ditulis juga sebagai murid itu nanti cikgu letakkan mereka sebagai kumpulan sasaran cikgu lah yang cikgu nak bantu tadi kan. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh cikgu tadi ya. So, saya harap itu jawablah ya. So, ini adalah template dia cikgu. So, nanti cikgu gunakanlah ya. Template ini kalau cikgu rasa dia gunalah. Kalau cikgu nak guna template yang lain boleh, tak ada masalah. Ya, ini saja yang saya mampu untuk bantulah untuk kali ini lah cikgu ya. So saya stop sharing ini sikit lagi bahagian penulisan laporan ini. Ya, okey sekejap. Ada soalan bagian ini? Kalau tak ada saya stop ya. Sikit. Alright cikgu. SK Chonghua Batu 4.5 masih lagi on kamera. Baguslah cikgu ini. Dia tetap bersama saya. Kita dua aja yang on cikgu. Yang lain ini tengok dulu tak ada on je ni. Tak apalah ya, tak apalah. Yang di Unimas masih bersama kita kan, Cik Nas? Masih. Okey, terima kasih. Okey. Okey, now saya teruskan sikit lagi cikgu. Saya sudah sampai kepada bahagian pelaporan. Nampak slide saya Encik Nas ya? Nampak? Ni Encik ni. Nampak. Okey, tengok. Okay, ya, saya teruskan. Okey, ini pelaporan cikgu. Okey. Bagi yang 10 orang nanti itu ataupun bagi yang lain lah yang berminat nanti nak menerbitkan dan sebagainya. Doktor, bagi ini tidak semestinya bahasa Melayu cikgu. Boleh bahasa Inggeris, tak ada masalah. Kalau cikgu mengajar bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris boleh.
Cuma nanti kalau cikgu nak bentang peringkat antarabangsa, of course dia kena pakai bahasa Inggeris lah kan. So bahasa Inggris ataupun bahasa Melayu lah, tak ada masalah. Ya. Oke, template ini sangat membantu. Oke, thank you cikgu. Tak apa. Oke, pelaporan kajian tindakan. Oke, saya nak bagi tahu cikgu. Di GPN pun kita tidak mempunyai format yang khusus. Saya nak bagi tahu awal-awal ni cikgu ya. Kita tidak ada format khusus. EPRD ada format dia sendiri. Kadang-kadang IPG ada format dia sendiri. Jadi terpulang dengan bahagian mana yang menganjurkan. Contoh kan cikgu nak ikut kolokium ini. So mereka akan keluarkan format mereka. So kita kena follow format mereka. Kalau you nak tulis jurnal untuk EPRD, dia ada format dia cikgu. Sebab itu saya nak sebut dekat sini, kita tidak ada format yang khusus. Ya, tak ada format yang khusus. Tetapi contoh nanti kalau INIMAS mungkin mereka ada format mereka. Kalau kita nak publish dalam artikel INIMAS. Contohlah kan, kita tak tahu. Pelaporan boleh disediakan mengikut format atau gaya penyelidik sendiri. Yang penting, dia kena sistematik, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang paling asas tadi, proses itu kena ada. Itu penting. Itu penting. Ya. So, tidak ada format yang khusus. Jadi, jangan tanya saya lah cikgu, ada format. Tak ada format. Saya GPN pun kita tak ada. Tapi untuk Semarak Kenyalang, yes, kita ada format dia. Kalau cikgu nak publish dalam Semarak Kenyalang. Ya, ada sebab itu ada format dia masing-masing. Terpulang sebenarnya, terpulang dengan pihak penganjur, maksud saya tuan-tuan. Ya. So, selalu, tapi saya nak tunjuk dengan cikgu, selalunya biasanya, inilah dia. Biasanya lah cikgu ya, biasanya bila kita membuat pelaporan, biasanya ini yang selalu diminta lah. Saya nak tunjuk, ini contoh. Selalunya tajuk, butiran pengkaji kan. Dia kadang-kadang minta ekstrak, dia minta pendahuluan. Kita boleh tunjukkan model, kita ada tujuan, kita ada literature, kita metodologi, dapatan kajian, urusan, kesimpulan, rujukan dalam lampiran. Untuk ini, bagi 10 yang berjaya nanti, ataupun yang lain nanti, kalau nak terlibat, saya akan buat bengkel yang kedua nanti, khusus untuk menulis laporan. Hari ini saya lebih kepada yang bahagian ini dulu, pengenalan dulu. Untuk boleh Encik Nas ya, mungkin nanti bengkel yang kali kedua lah untuk yang dah siap buat catatan itu. Dari catatan itu baru kita akan bimbing lah sehingga cikgu berjaya menghasilkan artikel penuh. Kita dah buktikan tahun lepas kita dah berjaya cikgu bimbing berapa orang yang hasilkan artikel penuh tahun lepas. Kalau tersiap saya 8 orang. First time mereka buat artikel itu. Jadi kita akan bimbing. Encik Nas boleh ya? Boleh kita request satu bengkel nantilah selepas mereka melaksanakan semua inilah cikgu. Encik Nas boleh ya? Encik Nik? Boleh. Boleh ya. Okey, kita akan adakan nanti INIMAS pun akan bantu kita. Mereka ada kepakaran dalam menulis artikel ini ya. Mana tahu kita boleh terbitkan cikgu kan dalam dalam jurnal dan sebagainya, jurnal di KPM ataupun jurnal universiti ya. Dari itu pun cadangan kita lah, kita nak terbitkan jurnal khas kajian tindakan gamifikasi ini untuk mereka yang berjaya menerbitkan nantilah ya. Jadi ini sebagai panduan lah cikgu, laporan kajiannya. Tapi saya tak akan sentuh satu-satu benda ini. Tapi untuk bengkel yang kedua nanti saya akan fokus kepada penulisan ini. Ya, cuma kali ini untuk bahagian awal ini lebih kepada pengenalan dahulu. Jadi cikgu buat dulu catatan tadi, dari catatan itu kita akan pindahkan dia nanti kepada laporan penuh. Nanti kita akan bersama dengan cikgu lah, saya akan terangkan satu macam mana nak tulis ini nanti. Ya, tapi untuk hari ini saya tidak sentuh ini dulu lah cikgu ya. Tunggu cikgu dah buat dulu, dah ada benda itu baru kita buat laporan penuh dia nanti. Ya, kalau tidak ini ambil masa yang panjang juga. Kalau saya nak kongsi dengan cikgu bagaimana kita nak hasilkan laporan ini cikgu ya. So, cikgu boleh pergi ke gerbang digital pembelajaran, dekat situ ada contoh ya. So cikgu tahu elemen ini, cikgu pakai email D5 ya, mesti guna D5 boleh cikgu masuk. So cikgu pergi ke ini website link dekat bawah ini. Di sebelah kanan ini ada kajian tindakan, ada contoh catatan, ada contoh laporan dekat sini. Cikgu guna. Cikgu Puba ini antara yang ke peringkat kebangsaan. Cikgu daripada Bintulu ini. Ini pun bagus ya, dia punya kajiannya. So ini dia punya catatan. Dia punya template lain daripada saya lah. Tak ada masalah dia guna template dia sendiri. Boleh. Tak ada masalah. So kalau cikgu nak baca template dia, dapatkan di dalam gerbang digital pembelajaran sini. Ini bahan sokongan ya.
Okey. Cikgu Miras kata nama dia dah berubah kepada Baru Ilmu. Ini nama lama dia. Thank you Cikgu Miras. So nama baru dia nanti Cikgu, nama baru dia sekarang adalah Baru Ilmu. Betul Cikgu Miras. Link dia masih betul. Okey, link masih sama. So Cikgu, bila Cikgu nak masuk, mesti guna D5, akaun D5 ya. Sebab ini hanya untuk yang kita pendidikan sahaja ya. Alright Cikgu, di situ contoh ya. Jadi cikgu fahamlah maksud contoh ini, tak semestinya dia yang terbaik, tapi itu antara yang terbaik lah bagi saya yang boleh jadikan contoh ya untuk cikgu lah ya. Link masih sama ya. Okey, thank you Cikgu Mira. Link masih sama kata Cikgu Mira. Right, Cikgu, dekat sini ada semarak kasih. Semarak kasih ini latihan lah. Kita punya dekat sini yang kajian tindakan ini sebelah kanan ini. Ini dibuat oleh Cikgu Ko dengan Cikgu Miras. Mereka ini pakar-pakar dalam TMK ini. So cikgu bolehlah ya baca-baca dekat situ, tengok-tengok macam mana mereka buat. Ya, cikgu ambil lah contoh yang sesuai dekat situ. Okey cikgu ya, saya teruskan. Refleksi keseluruhan slot pembudayaan kajian tindakan. Kita dah terakhir nih cikgu. So sebelum saya tutup, sebelum saya selesai, kita dah terakhir nih. Boleh tak cikgu bagi sedikit refleksi apa yang cikgu rasalah tentang keseluruhan bengkel kita. Cikgu boleh type di ruangan chat lah. Kalau cikgu nak type dekat situ. Ataupun cikgu ada soalan. Kalau nak kemukakan soalan. Kalau ada soalan, cikgu boleh kemukakan soalan lah. Kalau tak ada, saya teruskan lah ya. Kalau tak ada, saya teruskan. Jam pun dah pukul 11 ni. Sekejap ya, sikit lagi. Summarize tentang action research ini. Saya takkan cakap banyak. Tapi yang saya cakap tadi, ini our own practice. Kita mengkaji amalan kita sendiri. It's not about people out there. Bukan kita mengkaji orang lain, tapi our own practice. Amalan kita sendiri. Ya, it's about improving, improvement, analysis, reflection, evaluation. So itulah cikgu. Antara action research ini sangat penting. Kita kena faham ini ya. So ini perkataan-perkataan yang berwarna merah ini. Improving, improve. Itu perkataan penting. Improve ya. Our own practice ya. Participatory dan sebagainya. Ada banyak dekat sini. Saya takkan sentuh ini dah sebut ulang-ulang kali kan. Right. So seterusnya saya teruskan kepada ini yang terakhir dari saya. Ini penting. Ini cikgu kena tangkap betul-betul nih. Maksud saya ini. So kajian tindakan cikgu ya bukan bertujuan untuk mengkaji keberkesanan sesuatu pendekatan strategi teknik BBM PDP. Ini penting. Sebab itu tidak diwajibkan untuk kita buat pre and post. Tak perlu pun. Sebab kita bukan mengkaji keberkesanan rawatan itu. Sebab kita tidak ada hipotesis. Kita tak buat. Kajian tindakan bukan bertujuan itu. Tetapi kajian tindakan bertujuan untuk menerangkan dengan terperinci bagaimana Anda menambah baik amalan kita. PDP cikgu secara sistematik itu tadi. Kena tahu beza ini cikgu ya. That's why lah jangan keliru dengan pre and post. Kalau keliru nanti bahaya kita ya. Jadi benda lain pula dia. Jadi kajian tindakan ini bertujuan untuk menerangkan dengan terperinci bagaimana kita menambah baik. Kajian tindakan ini kalau ikut seorang pakar kajian tindakan di Malaysia seperti kita memasak rendang cikgu. Tahu? Betul ke sebut saya di cikgu saya rendang. Masak rendang ialah kita masak rendang, kita masak. Kemudian kita tengok isteri kita, tengok anak kita, tengok suami kita, dia macam tak makan rendang kita itu, kan? Kita tengok masih banyak lagi rendang kita. Kemudian kita terobos diri kita lah. Kenapa rendang aku ni suami anak-anak tak makan? Cikgu ingat balik lah macam mana cikgu masak rendang itu. Cikgu cerita balik. Oh, kenapa? Apa yang saya telah masukkan? Cukup tak garam? Cukup tak perisa ini? Cikgu ceritalah. Kemudian cikgu buat penambahbaikan. Penambahbaikan mungkin cikgu guna serbuk yang lain lagi pula. Kemudian cikgu
indikator dia tetap sama. Cikgu guna perhatian. Cikgu nampak, oh berselera suami dan anak-anak makan. Maksudnya masalah cikgu untuk membuat rendang itu tercapai lah. Dia macam kita masak rendang lah. Kemudian cikgu cerita balik bagaimana pengalaman itu membantu cikgu menambah baik cara cikgu memasak rendang. Rendang cikgu menjadi lebih sedap. Anak-anak pun suka makan, suami isteri suka makan. Contoh macam itu. Itu dia cikgu. Itu sebenarnya kajian tindakan ini. Kita nak terang balik. Sebab kajian tindakan adalah to improve, perkataan improve itu penting. To improve amalan kita, menambah baik amalan kita cikgu. Jangan keliru ya. So itu penting. Bagaimana Anda tambah baik. Sebab itu laporan dia mudah. Bahasa akademik yang mudah ya. Kita sepertinya kita secara naratif itu, kita bercerita itu, menulis itu ya. So tidak perlulah kita memerlukan statistik yang terlampau lah. Bukan terlampau lah maksud saya, sebab kita tak buat inferensi kan. Kita tak ada buat t-test, kita tak ada buat kolerasi, kita tak ada buat, kita tak guna smart PLS, kita tak guna itu EMOS, structure equation modeling, tak ada cikgu. Kita tak buat benda-benda tu. Kita hanya gunakan statistik deskriptif tadi. Itu pun indikator untuk kita melihat kejayaan intervensi kita. Dan yang paling penting tadi, kita kena terang balik bagaimana benda itu membantu. Baru benda ini memberi kepuasan kepada kita cikgu. Baru kita rasa puas, kita berasa seronok kan. Berasa seronok mengajarkan, murid pun beri kerjasama dengan kita apabila cikgu gunakan gamifikasi dan sebagainya nantilah. Alright cikgu, so jelas itu cikgu ya. So saya harap ini jelas. Yang terakhir sekali sebelum tamat, mohon cikgu isi slot kajian tindakan ini ya. Slot kali kedua ini, yang terakhir inilah sebelum kita tamat. So saya baca dulu komen ini. Seperti kata Dr. Zela, iyalah rendang ini, iyalah. Setelah perkongsian ini saya lebih paham. Okey, terima kasihlah cikgu. Cikgu jadi lebih paham. Itu hasrat kita lah, kita tak nak cikgu makin keliru. Cikgu makin paham, okeylah, cikgu bersyukurlah. Inclusion and permission give me this meeting head sheet light on how to conduct similarly. Okay, thank you cikgu. Telah saya lebih memahami. Thank you. Saya ini dapat membuka minda. Okeylah cikgu. Okay. Maksudnya tak ada yang keliru. Terima kasih gamifikasi kan tolong saya type. Ya. Nanti kita akan share untuk Google Form kehadiran ya, yang untuk SPL KPM. Nanti saya bagi dengan Cik. Sekejap saya message cikgu. Cik Nas dulu sekejap. Cikgu, saya share dengan. Okey, Encik Nick, mungkin boleh bantu kita. Saya dah share form itu, mungkin cikgu boleh share juga. Tapi sebelum itu cikgu tolong isi yang ini cikgu ya, untuk saya. Macam saya lah, saya nak menerobos diri saya jugalah cikgu. Adakah saya bengkel saya berkesan dan tak sebagainya ya, untuk saya tambah baik, di kemudian hari. So cikgu tolong jawablah soal selidik saya ini, dan juga form ini yang Nick Nas sudah type dekat sini, ini untuk keperluan SPL KPM cikgu ya. So sekali isi saja cikgu ya, walaupun cikgu dah hadir 6 hari bulan hari itu, tak apa, nanti kami akan buat. So sekali, cikgu hanya mengisi sekali saja benda ini ya. So thank you so much kepada yang bersama dengan kita sekejap. Daripada saya yang terakhir sekali cikgu, terima kasih. Saya mohon maaf lah sekiranya saya apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang masih lagi tak paham, saya minta maaf. Tetapi hasrat saya supaya apa yang saya sampaikan pagi ini memudahkan cikgu lah ya. Memudahkan cikgu. So saya pun masih belajar. Seperti mana Albert Einstein kata, when you stop learning, you start dying. So, jangan berhenti belajar, cikgu. Teruskan kita belajar. So, yang terakhir sekali, terima kasih kepada rakan yang bersama saya setia dalam bilik gerakan ini. Rakan saya, Cikgu Stalin, pegawai, Cikgu Ko dan Cikgu Miras lah yang bersama saya. Dan terima kasih Encik Nas kerana memberi peluang. Dan terima kasih kepada gamifikasi, pusat gamifikasi, Dr. Jesse, Profesor Dr. Fitri, Encik
Kiman dan semualah kru-kru yang berada di Unimas. Saya mohon maaf minggu lepas cikgu, bukan karena saya tak nak, tapi saya kena kuarantin minggu lepas cikgu. Saya kena COVID. Jadi suara tak ada, that's why dia ditangguh pada minggu ini. Syukur hari ini sehat, so dapatlah memberikan bengkel ini kepada rakan-rakan guru. So terima kasih kepada semua guru. Saya sangat menghargai komitmen cikgu. Semoga cikgu dapat melaksanakan kajian tindakan dan gamifikasi ini. Thank you so much. Okay, God bless. Okay, thank you cikgu. Dan saya serahkan kembali kepada Encik Niknas. Okay, mungkin boleh buka kamera dulu untuk kita bergambar untuk rekod kami di jabatan. Boleh tak? Rakan-rakan saya stop sharing dulu. Boleh kan Encik Nas? Sekejap saya nak minta. Boleh. Nak tengok gambar rakan-rakan cikgu saya ini yang apa namanya ini? Yang kreatif ini. Oh, yang bakal apa namanya ini? Yang guru-guru kita yang hebat. Itu dia Dr. Jesse. Thank you so much Dr. Jesse. Ya. Thank you so much. Okey, boleh ambil gambar macam mana? Boleh kan Encik Nick, tolong kita ambil jugalah cikgu kau kalau boleh kan sekali tekan mana jap. Boleh. Pihak kami juga akan snap gambar. Okey, ini dia. Sekejap cikgu. Jom kita berdiri dekat sini. Emaslah kita. Dapat nampak? Perut yang nampak. Aduh. Okey. Pak, boleh ambil. Tiga. Okey. Semua cikgu boleh tolong buka kamera kah? Okey, buka lagi. Okey. Sekali lagi. Okey. Tak kira bang. Laptop Okey. 1, 2, 3. Oh, okey. Okey. 1, 1, 2, 3. Okey, 3. sekali dulu. One more. Sikit. 3. Okey. Okey. So, terima kasih, saya serah balik kepada Encik Nick. Ya, teruskan Cik. Ya. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Joshua dan kumpulannya atas perkongsian ilmu pagi ini. Ucapan terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang hadir pagi ini untuk menimba ilmu dalam sesi perkongsian pagi ini. Semoga ini menjadi titik permulaan untuk para cikgu untuk menambah baik lagi amalan cikgu di bilik darjah dan seterusnya melonjak kecemerlangan diri di dunia maupun di akhirat. Semoga interaksi cikgu dan murid-murid selepas ini secara maya maupun secara fizikal akan menjadi lebih baik. Sebelum mengakhiri taklimat ini, sekali lagi diingatkan kajian ini hanya akan dibuat oleh 10 kumpulan teratas sahaja. Untuk fasa ini, semua kumpulan yang telah mendaftar tidak perlu menghasilkan kajian tindakan. Setiap kumpulan hanya perlu membuat video cadangan, idea dan menghantar video tersebut pada 31 Mac 2022. Okey, itu sahaja. So, dengan itu berakhirlah sesi taklimat kita hari ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dr. Joshua dan kepada cikgu-cikgu. Kita akan bertemu lagi di lain hari.